Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita dah sampai ke slot yang terakhir. Bahagian yang terakhir di hari yang kelima dan untuk juga modul-modul yang terakhir, dan juga kita nak bincang seperti dalam tentatif petang ni juga kita nak bincang hala 7 berkaitan dengan TOT ni. Okey. Alright. Sebelum tu sebelum kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, kita start dululah apa yang patut. So saya nak mulakan dulu dengan apa yang saya dah share sekarang ni dalam Microsoft Word. Kita dah belajar pada hari hari kedua dan hari yang ketiga berkaitan dengan jenis artikel. Jadi kita nak refresh balik supaya semua boleh hantar artikel jurnal di top publisher. Okey, saya mulakan dulu dengan research artikel. Okey, research artikel lebih kurang macam ni. So secara umum ni kita ada title macam biasa. Kita pun dah belajar tip berkaitan dengan pemilihan judul, judul yang baik. Author's name. Okey, saya ulang balik, judul title pastikan judul kita match dengan nama jurnal and match dengan scope of journal, and nama ataupun scope of journal. Pastikan title kita menjadi tarikan untuk mendapatkan citation yang meningkatkan view, download dan citation kepada publisher. Okey, author's name penting seorang pelajar postgrad duduk kat depan, and kalau kita supervisor kita jadi correspondent author dan kita first author. Okey, memang dari segi pemilihan untuk jadi pensyarah and postdoc maupun kenaikan pangkat promotion, first author dan correspondent author adalah part yang penting. Okey. Okey, kemudian kemudian kita ada outlines. Seterusnya lepas title, nama kita, kemudian department dan jabatan, jabatan, fakulti dan juga universiti. Tidak terikat dengan universiti lah, maksudnya kalau organisasi pun boleh. Macam kita dah bincang, kita boleh ada affiliation. So ini adalah affiliation. So affiliation boleh lebih daripada satu. Katakanlah kita kita staff daripada Universiti A, kita belajar dekat Universiti B. Jadi kita letak affiliation yang pertama adalah tempat kita belajar, affiliation yang kedua adalah tempat kita bekerja. Mungkin kita ada juga join fellow research ataupun jadi advisor company, kita letak fellow yang ketiga. Nama yang ketiga. Kemudian kita masuk abstract, masukkan abstract. Kemudian keyword, ulang balik, kalau kita dah tahu nama jurnal, katakan nama jurnal tu jurnal A, pastikan title kita ada kaitan dengan jurnal A, abstract kita pun ada keyword dengan jurnal A atau scope dia, begitu juga dengan keywords. Okey. Kemudian baru kita masuk kita punya outline. So kalau dalam penulisan artikel penyelidikan atau research artikel, kita ada introduction, kita ada literature review, kita ada metodologi, kita ada analisis, kita ada discussion, conclusion. Macam sebelum ni kalau you perasan tadi lepas kita tengok amendment, saya buat analisis and discussion. Jadi banyak Emerald tadi Taylor ada yang advise saya pecah analisis dengan discussionnya di split. Jadi mungkin ada setengah tempat, setengah template ataupun setengah jurnal, ataupun setengah jurnal, okey kita combine analisis and discussion. Tak jadi kesalahan besar lah kalau kita combine, diminta kita split je lah. So asingkan analisis dengan discussion, conclusion. Jadi ini basic. Intro, literature review, method, analysis, discussion, conclusion adalah basic dalam sebuah penyelidikan, apatah lagi dalam research artikel ataupun original artikel. Pastikan reference, kita banyak bincang pasal reference tadi, jangan ada silap, pastikan ikut APA, jangan ada missing, jangan ada kesalahan dalam membuat reference. Okey, appendix satu kelebihan, sangat-sangat kelebihan jika kita ada appendix. Okey, ini very basic yang dalam research article. Kemudian kita bincang yang kemudian kepada literature review article, dan kita banyak bincang hari itu masa jenis-jenis artikel kebanyakannya berkonsepkan systematic literature review atau systematic review je, ada scoping review. Yang maksud kat sini literature review yang berteknik, ada teknik. Okey. Jadi macam biasa ada titles, ada nama, ada department, fakulti, kemudian abstract, kemudian keyword. Okey, kat sini yang kita nak bincang yang dari segi outline untuk literature review, banyak juga macam SLR dia tidak ada literature review. Tapi just in case kalau you punya format
memang SLR nak letak literature review pun tak ada masalah. Okey, tapi kebanyakan diterus metodologi. Kat metodologi dia cakap metod digunakan adalah SLR. So SLR tu adalah metodologi. Kemudian lepas kita dapat review semua artikel-artikel yang you nak synthesize tu, so kita akan bincang semua dekat discussion. Discussion synthesize tu dekat discussion, last kali conclusion. Ini common dalam literature review tapi tidak terhad. Mungkin ada yang nak buat literature review metodologi tak letak pun tak kisah. Tapi kena jelaslah dalam konteks apa, kenapa kita tak letak metodologi. Ada setengah tak letak discussion, kenapa tak letak discussion? Jawapannya adalah berdasarkan kesesuaian topik. Dalam dia buat literature review, reference, okay, dan appendix. Okay, appendix untuk literature review if any lah. Kalau you nak masukkan macam matrix, yang ada jadual tu kan, authors, country, teori, variable, method, analisis tu boleh letak. Kalau tak letak pun tak apa. Tapi konteks dia kalau letak, satu kelebihan dari segi artikel literature review. Okey, kemudian paper yang seterusnya adalah bersifat conceptual article. So conceptual article kita ada title, author name dengan kita punya affiliation, kemudian kita ada abstract, keyword. Okey, macam saya sendiri, kalau paper ni, kalau you masih ingat paper saya, kalau saya banyak hantar dekat InDesign, saya punya konsep macam ni lah, introduction, literature review, propose conceptual model, lepas tu conclusion. Boleh, ada setengah pun saya pun ada tambah 4.0, saya letak metodologi. Ataupun sebelum propose conceptual nak letak metodologi, itu depends. Tapi sebagai minimum dia, kita boleh buat paper conceptual macam ni. Intro, literature review, propose conceptual model ke, propose framework ke, propose propose model ke, apa-apa pun boleh lah. Kemudian kita buat conclusion. Tidak terhad sekiranya nak letak metodologi dulu pun boleh. Kemudian ini paper conceptual. Kemudian ini paper general review. General review lagi santai. Macam biasa tetap kena ada title, author name, and affiliations, abstract, keyword, intro, LR, conclusion. Konsep dalam general review, konsep dia macam ni. Tak adalah kita letak literature review kan, maksudnya terus masuk topik. Macam kita bincang ada satu paper tu, universities and educations. So dia, universities and entrepreneurships. So dia letak introduction, lepas tu dia letak anthropology, transfer, knowledge spillover, entrepreneurship capital, conclusion kan. Dia letak 3 macam tu kan. Ingat lagi tak paper general review cerita pasal KPI and performance measures. Yang cerita tu kan. Mula-mula dia cerita KPI, KPI for teaching, KPI for research. Kemudian dia cerita apa ni konsekuen antara KPI and performance management, lepas tu conclusion. Jadi semua perkara tu duduk dekat sub-sub topik literature lah. Tak semestinya kena letak literature review, letak topik pun tak apa. So ni general review. Okay, itu general review. Okay, yang terakhir adalah short communication. So short communication idea dia sama macam tadi dari intro, literature review dengan conclusion. Tapi kita dah bedah hari tu kan. Ada juga yang short communication dia tak ada intro, tak ada LR, tak ada conclusion. Dia terus dia direct. Tapi ada yang ada intro, ada yang conclusion dia ada. Jadi kat tengah-tengah tu dia fleksi sikit lah. Jadi terpulang lah. Tapi short communication beza dengan general review. Dari segi beza dia adalah general review tak ada articles. Tak ada data. Tapi short communication boleh ada data. Beza yang kedua adalah general review dengan short communication lagi pendek muka surat dia. Itu perbezaan antara short communication dengan general review. Okey, yang ni nanti saya dah bagi dah pun dekat kita punya Google Drive tu. Jadi ini menjadikan daripada kefahaman kita kita dah bedah jenis-jenis artikel, kemudian saya masukkan template lah. Tapi template ni bukanlah template yang kita nak publish artikel, cuma template ni untuk meningkatkan kita punya kefahaman ataupun kita nak buat draft. Okey. Macam sesi sebelum kita break tadi, saya dah tunjukkan contoh publisher, kemudian dalam tu ada dia punya amendment, nak jadi reviewer, ada template, tu refer yang words yang itu. Okey, saya tengok banyak menyala dekat bahagian chat tu. Jadi saya nak respon. Okey, tak ada apa. Okey, ada yang tanya macam bila kita dah cover 5 hari ni jadi macam-macam banyak perkara. Okey, mungkin selama ni kita anggap tulis artikel tu semudah. Sebab tu kadang-kadang orang panggil saya nak buat khusus untuk tulis artikel kena bagi 2-3 jam. Saya pun tak tahu nak cover apa 2-3 jam tu. Okey, tetapi kita dah cover dah 15 modul almost. Cuma ada beberapa kita akan cover satu hari lagi untuk top up mana-mana yang kurang. Okey, jadi
kita nak mulakan, kenapa saya buat conclusion sebab ada yang tanya dekat privately ni, dia tanya kat saya, dia tak ada pengalaman menulis artikel and pernah tulis artikel dengan member je, bukan main authors. Sekarang dah sampai masa dia nak tulis artikel sebagai utama, penulis pertama. Jadi kenapa saya cover hari pertama tu? Kita cover by module lah. Kenapa yang hari pertama tu saya cover database? Okay, pertama mungkin ada antara kita ni memang tak ada experience explore pun database platform dengan advanced search. Selama ni kita cari artikel adalah melalui Google search. Itulah yang kita tahu, itulah ilmu kita tahu dan supervisor kita pun ajar yang macam tu je. Tetapi baru kita sedar dalam minggu ni bahawa betapa banyaknya platform yang ada, Web of Science. Okey, kemudian kita dah cover Scopus dengan Simago, lepas tu kita cover sedikit Era, kemudian kita cover dengan MySite. Rupanya Malaysia punya MySite pun best. Boleh explore artikel-artikel kat Malaysia yang ada. Okey, kat sinilah kita tahu membezakan macam mana nak cari artikel Web of Science, macam mana nak cari artikel Scopus. Okey, macam mana kita nak check sekiranya dapat iklan ke, brochures ke, poster, invitation nak pergi conference ke yang ada peluang untuk terbit artikel jurnal. So kita boleh check jurnal tu betul-betul tak dia Scopus ataupun dia Web of Science. Okey, kemudian kita belajar pula macam mana nak gunakan sistem yang ada, automatic sistem yang ada untuk memilih jurnal. Kita gunakan Finder, Suggester dengan Matcher. Kita guna Sign Direct Finder, kita gunakan Suggester Springer, kita gunakan Willy Finder, kemudian kita gunakan Web of Science Matcher. Okay, kita cover yang itu. Kemudian kita register account. Jadi penting kita sebagai researcher kena ada account. Kita dah register Web of Science dalam Publon. Lepas tu kita dah cover buka account Scopus. Kemudian OCID. Kemudian kita belajar Dimension. Kemudian kita buka account Google Scholar. Seterusnya kita belajar jenis-jenis artikel supaya kita tahu bahawa tulis artikel ni macam-macam jenis yang ada. Okey, ada artikel yang standard ataupun original, ada intro, LR, method, analysis, discussion macam tadi namanya research article. Okey, rupanya boleh tulis artikel tanpa ada data, literature review, conceptual framework, general review. Malah boleh tulis artikel 2 muka surat macam short communication. Okey, kemudian kita belajar tentang tip and tricks. Okey, ni nak tembus kat top publisher yang selama ni orang takut, orang seram nak hantar kat top publisher. Kita dah cover 100. Okey, kita dah cover 100 macam mana nak dapatkan tip and tricks daripada pemilihan tajuk, daripada tajuk, abstract, keywords, daripada semua content termasuk citation, reference, quality, amendment, contribution, cadangan. Jadi semua masuklah sampai aspek yang ke-100 tu penting kita kena humble. Kemudian kita dah cover dah konsep bedah-bedah artikel. Kalau you masih ingat, saya rasa ramai yang ingat dalam kepala lagi macam mana satu artikel yang bercerita pasal kuih tradisional pun boleh terbit. Macam mana cerita tentang universiti dengan entrepreneurship yang ada general review tu yang 5 muka surat pun boleh terbit. Macam mana cerita pasal KPI and performance measure. Mana cerita pasal vampire dengan Pontianak pun boleh masuk dalam artikel jurnal. Macam mana semudah gabungan zakat dengan HR pun propose pun boleh buat satu artikel. Jadi kita dah tengok bedah-bedah tu. Okey, kemudian kita dah belajar juga aspek-aspek yang lain. Okey, apa lagi kita dah belajar? Okey, kita dah belajar dari segi open access. Cerita nak bayar, kenapa nak bayar? Okey, kenapa kena bayar? Kalau nak bayar berapa ringgit nak kena bayar? Okey, jadi kita dah belajar. Okey, kita belajar buat amendment. So kalau datang pembetulan, so nak buat macam mana pembetulan tu? Okey, tengok macam mana berdasarkan tip and trick kita apply. Okey, dengan humble-nya kita cakap terima kasih and kita follow suggestion dia. Kita say sorry kalau buat silap. Nak buat amendment ada pengenalan, ada penutup. Penutup kita kata kita willing, bila ada apa-apa tak cukup kita ready nak buat balik pembetulan. Jadi banyak benda nak jadi reviewer sebagai satu tiket untuk kita jadikan KPI dan juga satu hubungan jangka masa panjang. Tadi nak dekatkan citation dengan H-index. Okey? Jadi sekarang ni dah sampai masa dengan ilmu yang kita ada tadi, almost 15, apa lagi saya tertinggal? Mungkin book review pun kita dah belajar. Tak tahu pun selama ni baca satu buku boleh buat book review terbit.
Jadi sekarang dah sampai masa untuk kita tulis artikel. Okey, tulis artikel. Sekejap lagi kan saya akan bagi contoh yang betul-betul saya bagi soft copy saya. Memang dalam Google Drive tu dah bagi pun. Jadi kita akan gunakan template yang saya dah bagi itu untuk you buat full artikel dan saya semak. Itu tujuan kenapa saya ada bonus khusus DOT ni semak, dan saya membayangkan bahawa bila you tulis artikel nanti perlu ada orang yang you nak rujuk untuk semak sama ada you nak buat ni okey ataupun tidak. Ibarat macam first draft lah. First draft lah. Try dulu buat A sampai Z, kemudian saya akan semak. Tapi masih nak hantar tu, kalau boleh dapat jawab lah soalan saya. Ni nak semak ni dah tahu tak jurnal kat mana nak hantar? You nanti cakap, saya tak tahu lagi. Susah lah. Jadi kita dah pergi 5 hari ni, masih lagi you tak dapat nak menjawab bila nak hantar artikel. You dah buat artikel tapi you tak tahu jurnal mana nak hantar. Jadi first step yang nak kena buat, saya dah tahu dah kat mana saya nak hantar. Jadi sebab tu saya tahu macam mana nak buat artikel. Sebab tu saya tahu macam mana nak investigate. Macam mana saya nak buat abstract. Abstract adalah CPR. Jadi perkara tu memang kena ada. Okey, ini platform yang kita ada dalam masa 2 jam ni untuk kita bincang, kita nak rumuskan, kita nak summary 15 modul ni supaya dia menjadi manfaat dan bekalan. Okey, memanglah asas DOT ni saya letak, okey, itu objektif yang pertama. Itu ialah yang outcome yang paling utama, iaitu dengan ada 15 modul ni, you all boleh jadi trainer untuk tulisan artikel jurnal ni. Okey, sebelum nak jadi trainer, untuk kita ajar orang lain, kita proof diri kita sendiri. Bahawa, okey, selepas ni saya nak ajar orang lain. Tapi sebelum tu kita nak proof diri sendiri yang kita sendiri boleh terbit dekat top publisher. Tak nak juga nanti kalau kita mengajar tentang nak terbit artikel kat top publisher tapi kita sendiri tak terbit lagi dekat top publisher. Okey, yang ketiga adalah saya nak kongsi saya punya big material ataupun full set of material ni. Jadi saya nak kongsi kat you all supaya apa yang saya ada, you ada. Jadi maksudnya sekarang ni kalau tiba-tiba lah file saya hilang, saya cari you all lah sebab you all je ada simpan semua yang apa yang saya ada ni. Jadi itu perkara yang sangat penting. Yang keempat, saya nak kolaboratif. Saya nak ada kawan, saya nak ada teman, saya nak ada team, saya nak ada komuniti supaya pengurusan ataupun tulis artikel jurnal ni meluas dekat Malaysia. Sebenarnya ramai orang tak tahu pasal tulisan artikel top publisher ni. Dalam universiti, di kalangan pensyarah sendiri, di kalangan pelajar sendiri. So universiti kita kat Malaysia banyak lagi yang masih lagi kurang jelas yang dikatakan artikel jurnal. So dengan ada 45 orang ni mungkin kita dapat bantulah semua universiti-universiti dalam Malaysia maupun luar Malaysia. Okay? Okay, alright. Okay, anything nak tanya sebelum saya lanjutkan perbincangan yang lain-lain? Ada soalan nak tanya? Dekat bahagian chat dah tak ada soalan dah. Setakat ni ada soalan? Tadi tu saya macam berdasarkan pertanyaan sahabat kita ni, so saya nak beritahu lah kenapa saya nak buat 15 modul ni. Mungkin hari pertama saya dah sebut dalam briefing pun saya dah sebut, cuma mungkinlah ada saya dapat komen, dia terkejut. Dia kata dia tak pernah belajar pun benda-benda yang saya ajar ni. So this is the first time dia ajar dalam 5 hari, dia kata sangat pack. Saya kalau you rasa pack, saya akui. Bukan kata you, saya sendiri pun kata dalam kepala selalu fikir, dia ni okey ke tak? Faham ke tak? Kalau you faham kan, sepanjang saya mengajar, saya banyak kali buka. You all okey ke tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sebab saya kena buka soalan, sebab saya nak make sure you all faham ke tak? Dan kemudian saya tengok juga attendance kita tak berapa nak cantik ni. Nak katakan you tengok video, saya tengok dekat YouTube, tak ramai orang view. Jadi saya harap sangat-sangat yang tak sempat nak tengok, kena tengok video-video ni. Bukanlah kata saya mengulas tu bagus, tapi konteks slide dah diberi, dengar juga mungkin ada yang tak ada dalam slide, ada diterangkan dalam video, dan ada juga sahabat-sahabat kita tanya soalan dan saya respon setiap soalan. Mungkin soalan tu menjadi soalan lazim, yang mana itu juga menjadi persoalan kita lah dalam modul ni. Tu sampai ada yang kata tak tahu nak tanya apa dah. Dia macam ni, Erina tanya soalan. So kat sini bukan apa, masa you buat nanti saya yakin. Masa you buat nanti you akan start. Adalah bukan start ni saya doakan start, tak. Bila kita buat nanti baru kita terfikir, alamak ni macam mana? Hari tu dah dengar dah tapi macam itulah, macam missing. Kadang-kadang macam apa macam iklan susu lah pula kan. Macam kita punya minda tu nak berhubung antara satu point ke satu point tu mungkin ambil masa, kan. Alright. Kemudian ada yang dah cerita dah start kerja, tahniah lah Syuk dah join postdoc. Jadi kena ready awal-awal, kena prepare paper satu jurnal, satu paper conference.
Bagi saya kan, Syuk, itu KPI bagi saya biasa je tu. Jadi Syukriah tak payah tunggulah sampai di hujung postdoc baru nak buat. So buat lebih pun tak apa. Mana tahu rezeki dapat sambung ke, dapat jadi lecturer part time ke apa semua. Tunjukkan you punya performance bahawa orang menganggap nak tulis satu paper tu sukar. Tapi sebenarnya kita boleh tulis lebih daripada satu. Try tunjukkan you punya performance. Tak payah tunggu di saat-saat terakhir. Kalau boleh terbit awal, terbit awal. Okey, alright. Kemudian itulah ada yang tak buat lagi. Okey, itu kena buat lah, kena buat. Itu limitation je lah kan. Tak ada rezeki. Kalau kita buat modul ni kalau boleh face to face, saya rasa impact dia lain lah. Dia ada pro and con lah. Kalau kita tak ada hands on, kita pack dengan knowledgeable, tapi kalau dengan hands on saya rasa saya tak cukup 5 hari. Kalau nak habiskan 15 modul untuk buat hands on, mungkin saya kena buat 2 minggu. Okey, seminggu pertama, okey kita break berapa minggu, couple of week, kemudian kita ada 5 minggu. Tapi masalah 5 minggu pula, 5 hari. Tapi saya takut nanti mungkin ada masalah dengan cuti dan sebagainya kan. 10 hari training belum tentu bos kita lepas. Kan? Jadi kalau tanya saya, kalau hands on memang dia akan more than, dia tak boleh 1 minggu kot, dia akan lebih daripada 2 minggu sebab setiap apa yang kita belajar kita buat. Kan? Macam tadi. Ini pun ada yang respon, dah register dah, Pablon dah register. Saya tak pasti adakah 45 kasih dah siap register dah. Kan? Ada yang dah buka akaun Google Scholar dan sebagainya. Ada dah cuba dah Suggestor Finder. Ada yang lagi belum cuba lagi. Jadi ada yang kasihnya, ada yang dah buat, ada yang belum buat. Ada yang rasa dia faham tapi dia tak buat lagi. Dia rasa okey kot. Sampai tak tahu nak tanya tapi dia tak buat lagi. Sampai kita buat, kita ada. Jadi kalau tanya saya, 15 modul ni memang dia balance lah. Ada part yang memang dengar, boleh faham. Ada part yang memang kita kena buat. Lagi-lagi yang gunakan website. Sebab kita banyak refer dekat website. Application macam advanced search. Boolean teknik tu. Tak cuba, tak tahu lagi. Nak guna advanced search. Selagi tak guna, sebab lain-lain kan. Setiap top publisher dia ada cara sedikit berbeza. Ada yang gunakan boolean teknik, ada yang gunakan filter. Dan ada yang boleh just add je, boleh tambahkan beberapa keyword dalam buat searching secara serentak. Jadi macam-macam lah. Betul lah, maksudnya dah ada yang dah buat, cuma kita tak apply lagi lah. Jadi kena, kalau tanya saya memang, adakah hanya mendengar saja boleh berjaya? Bukan berjaya lah, berjaya tu insya-Allah. Adakah boleh sukses in term of implementation? Boleh buat, you kena buat. So selagi kita tak ada tindakan, tak buat, so kita tak ada. So saya cuma sekarang ni lepas hari kelima ni, okay, saya kena fikirkan 1 hari lagi nak buat. Tapi dalam kepala duk fikir, duk tunggulah. Saya duk tunggu 45 orang ni akan hantar first article dengan saya untuk saya review lah. Jadi kat itu yang saya tak sabar lah. In term of, bukan tak sabar apa, at least nak tengok you punya progress. Okay, macam mana rupa you dah mampu tulis artikel. Ada Fazila advice boleh buat team. Betul? Saya pun dulu pun tulis artikel pun kadang-kadang kawan-kawan dalam bidang lain. Okey, seorang dalam kawan saya bidang saya engineering kan. Kawan saya bidang ekonomi. Seorang lagi dalam bidang Islamik. Duduk satu meja lah. Dia tanya pasal tesis dia ke, pasal artikel dia pun kita pun tak tahu, tapi because of kita ada dalam satu meja, jadi kita nampak dia rajin, kita pun rajin. Dia ada kaki minum lah, dia ajak minum, kita pun minum. Tapi yelah, at least ada team, apa-apa nak buat pun jadilah. Tapi dalam keadaan pandemik ni kena jugalah, kita kena biasakan juga secara berseorangan ataupun secara individual dalam menulis artikel ni. Kena ada jugalah. Lepas tu baru kita pandai balance lah. Ada masa kita meet as a team, ada masa kita kena duduk juga secara individual depan PC, ambil masa yang sesuai. Kalau tanya saya, sebenarnya menulis ni 1 jam je satu hari. You boleh menulis 1 jam. Masa menulis tu betul-betul fokus menulis lah, bukan buka handphone dan sebagainya. Okay, you identify 1 hari 24 jam, you kena identify macam besok. 1 jam, bila you rasa you ada quality time? Kalau you kata you free pukul 11 ke 12 malam, make sure esok, hari Sabtu 11 ke 12 malam, itu waktu nak menulis. 1 hari 1 jam je, sebab quality wise pun sejam tu solid. Siapa yang boleh lebih lah. Okay, tak apa, sehari sejam, esok sejam. Tu je lah, maksudnya konsisten. Jangan hari ni pulun 4 jam, lepas tu kan hilang. 2 minggu lagi baru start balik 4 jam. Tak elok.
better. Kalau kata tak boleh buat 1 jam, setengah jam pun tak apa. Bagi saya setengah jam mungkin terlalu short lah. Kalau sejam cantik. Sejam hari ni, esok sejam. Buka je handphone. Buat ikrar sendiri, saya berikrar, baru saya akan fulfillkan sejam ni. Okey, check hari Sabtu sejam mana free. Hari Ahad bila sejam free. Ambil sejam je. Kat situ baru you hitung. Dalam hidup aku ni, sejam pun susah nak cari. Baru kita sedar bahawa betul-betul lah masa tu emas. Nak cari sejam pun jenuh. Kalau boleh you fulfillkan 1 sejam sehari, terus set kat you punya handphone. Bila waktu-waktu yang free. Kalau boleh fulfill lah. Saya rasa you kena ada very good plan lah. Kalau you tak plan untuk menulis artikel, esok-esok lah, lusa-lusa lah, nanti bulan puasa lah, nanti lepas raya lah, lepas raya tunggu bulan depan lah, lama tak jadi. You kena set dekat telefon at least 1 hari 1 jam untuk menulis. Sekarang tengah cari jurnal yang ngam untuk tajuk yang nak buat dan Excel masukkan dalam je. Okey, bila nak cari jurnal jangan lupa guna advanced search and gunakan top publisher. Jadi kalau Razima memang tengah-tengah investigate, kalau rasa bidang tu banyak dekat Taylor, then you know that you kena banyak baca artikel dekat Taylor lah. So make it fast reading. Ada cara nak baca laju baca artikel ni. Yelah, saya memang admire lah siapa-siapa boleh baca daripada abstract sampai ke conclusion. Tapi kita tahu kalau nak baca ni ikut purpose. Kalau saya banyak baca dekat abstract, baca dekat conclusion. Itu part yang saya tak pernah miss lah kalau baca. Kadang-kadang abstract dengan ada conclusion pun saya dah boleh buat citation lah. Kadang-kadang kalau conclusion tak bagus, macam saya lah, saya orang yang buat conclusion tak bagus. So kalau conclusion tak bagus, saya kena baca discussion. Discussion kat situ finding sekali lah. Jadi kena baca abstract, discussion and conclusion. Itu antara part yang saya nak baca lah. So lain-lain tu, kenapa saya tak baca method? Sebab dekat abstract dah sebut dah method. Jadi dekat bahagian discussion pun dah nampak method apa nak pakai. Jadi kalau nak baca method pun bukan baca semua, just tengok oh method ni dipakai. Sebab tu tadi kan, bila dah baca, dia record masuk dalam Excel. Itu cara yang paling terbaik. Kalau baca tak record, lupa. Saya sendiri lepas baca, record. Maksudnya baca, record ke Excel. Excel tu adalah summary fakta-fakta penting dalam artikel. Jadi saya tak payah baca artikel tu dah sebab saya dah rekodkan semua fakta penting dalam Excel. Jadi kalau baca rekod selamat. Kalau baca tak rekod hilang. Baca lupa. So baca rekod. Kan? Okey, macam contohlah macam ada satu tanya, Fazilah tanya. Saya tak tahu nak tengok kat mana International Journal of Stamp. Okey, kalau you dah tahu nama jurnal, kalau kita dah tahu nama jurnal, kalau susah nak tahu ini kat mana kan, Emerald ke kat mana, Google lah. Kalau kita Google, kita dah tahu nama jurnal tu, jadi kita boleh Google. Okey. International Journal of Stamp. Bukan. Sorry. Bukan saya tak tahu nak cari dekat mana. Saya dah tahu dia dekat Springer, tapi saya tengok dekat bahagian APC, Article Processing Charge tu, dia cuma cerita pasal open access saja. Maksudnya bayaran untuk open access. Dia tak cerita pasal yang free tu. So saya tak tahu. Okay, you pergi dekat detail dia mesti you pergi dapat kat archive. Ataupun kan ada setiap kat website tu artikel-artikel yang dah terbit, current issues, achieve, ada tak jumpa yang tu? Klik yang tu. Maksudnya nak tengok artikel-artikel dah terbit. Cuba kita tengok artikel-artikel dah terbit tu. You boleh download ke tidak? Boleh. Semua boleh download? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu maksudnya dia campur dah tu, dia ada option dah tu. Subscribe dengan kalau open access, semua boleh download. Jadi kalau campur tu, maksud dia you ada option. Sama ada nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Sebab dekat bahagian details dia, fees and funding ni, dia tak cerita pasal langsung tentang yang free tu. Dia cuma cerita pasal open access punya bayaran je. So saya anggap dia ada jugalah yang free tu optional, kan. Optional. Kalau dalam Springer dia mesti tulis, dia akan tulis kalau subscribe huruf S warna kelabu, tak salah warna kelabu lah S tu. Lepas tu kalau open access dia open access tulis OA. Tapi kalau you pergi artikel tu memang dia campur, ada yang bayar, ada yang tak bayar, maksudnya dia ada option. Ada yang bayar, ada yang tak bayar. Kalau bayar mahal kot Springer. Mahal. Mahal. Saya tengok harga dia. 1,500. Satu deposit kereta lah. 1,500 mahal lah tu kan. Berapa ribu tu 1,500 dekat 7,000 kan. Betul lah. Okay. Boleh kahwin satu lagi. Betul lah tu. Boleh kahwin satu lagi kan. Harga deposit. Bukan deposit, harga hantaran kan.
Ada tanya Fuad tanya ada link tak untuk SLR Systematic Literature Review. Soalan tu tak clear lah Fuad, bro, sebab link untuk SLR, sebab SLR adalah teknik Systematic Literature Review. Jadi kita tak ada spesifik link. Kita cuma nak tahu macam mana nak tulis artikel berbentuk Systematic Literature Review. Jadi Systematic Literature Review tu konsep dia ada dalam slide yang saya cerita jenis-jenis artikel. Kemudian full artikel tu memang saya ada yang pilihan artikel tu. Nanti refer. Kalau nak lagi saya buat lagi second version. Koleksi saya berkaitan dengan jenis-jenis artikel tu nanti saya share lagi. Tapi saya kena himpun dululah. Nanti sorry Dr. Maksud dia kalau kita masuk saja dalam website dia memang terus directly you can search kat situ ke? Atau dia ada password ke, dia ada macam step-step yang kena buat juga ke? Okey, SLR ni jenis. Semua publisher ada jenis. Jadi kita dalam jenis tu dia tak ada filter SLR. So kita cuma kalau ada ruang, ada ruang tak semua jurnal ada platform ruang, kita boleh pilih. Contoh macam Sign Direct. You boleh pilih tak? Dia tak ada cakap SLR, dia cakap okey, original article, review, short communication. So you nak artikel macam mana? Masa you search tu you boleh tick. So dia apa yang you tick you boleh keluar. Tapi dia tak adalah SLR. SLR bukan type yang besar tau, dia spesifik. Dia mesej SLR bawah kategori review. Jadi you klik dekat review nanti keluarlah artikel berkaitan dengan systematic literature review. So dia tak ada template khas. So jurnal ni dia tak provide kan macam saya buat kan tadi. Tu saya bagi jenis artikel. Kebanyakan publisher tak ada buat template untuk jenis artikel. Dia cuma ada template untuk terbitkan artikel. Tak kisahlah research artikel ke, literature review ke, SLR ke, guna template yang sama. Kan? Setiap publisher ada template berbeza-beza. Kebanyakan dia tak bagi template. Dia cuma bagi simple macam assignment dulu. Okey, single spacing, time news roman, size 11. Okey, kalau buat table size macam ni, font berapa, macam tu je. Top publisher ni untung. Kita buat macam tu je, masa kita submit nanti baru dia arrange dalam bentuk exactly sebab dia orang ada editor. Editor yang akan susulkan nampak kejap warna hijau, warna biru dan sebagainya, nak jadi double column. Kadang-kadang kita tak buat double column pun jadi single column je, tadi dia yang setting jadi double column. Ada lagi? Nak tambah apa-apa soalan? Sekejap saya tengok ada atas takut terlepas. Okey, betul lah Razimah, kita kena try lah. Macam mana Saya sangat positif. Saya sedar saya bukanlah orang yang penulis yang baik macam sahabat-sahabat saya yang lain. Itu saya akui. Dan saya sedar saya juga manusia yang boleh berjaya. Dan saya sedar untuk berjaya ni bukan untuk orang macam saya je. Okey, orang dah ada PhD je. Saya yakin bahawa student master saya pun boleh berjaya. Saya yakin student PhD saya, student master saya, student degree saya boleh berjaya. Cuma apa yang saya bagi kat dia, saya tak bagi dia ketakutan. Saya cuma kata-kata, alah senang je, simple je anak. Ikut emerald saya ni, layan je macam ni. Jadi saya cuba jadikan benda tu seringan yang boleh. Saya tak bagi dia satu kata-kata, kau ingat senang nak hantar ke emerald ni. Otai-otai je boleh tu. Saya tak pernah gunakan bahasa yang macam tu. Sebab saya nak bagi dia orang action buat. Saya pun nak you all sebenarnya buat. Saya tak nak cakap benda-benda yang lain-lain. Sebab saya rasa saya waste, saya memazir kalau saya buat 15 modul, akhirnya you all tak buat. Walhal saya punya motivation nak you all buat. Kan? Jadi kalau kata susah ke apa semua tu, selepas kita buat. Ada orang yang bila kena reject sekali, sampai bila-bila dah terus pasang niat. Aku tak akan hantar sampai bila-bila. Nampaknya betapa lemahnya kita kan. Ada orang tak apa, first reject tu biasalah, cuba kali kedua. Kali kedua okey aku dah nampak dah. Third time nanti mesti aku okey. Third time okey lepas. Itu namanya usaha. Selagi tak buat dengan berapa kali, ada yang sekali, ada 2 kali, 3 kali baru berjaya. Jangan jadikan kegagalan tu ambil lama sangat. Tak. Kalau orang tu kadang-kadang macam student saya memang dia failure yang pertama kali kedua. Tapi untuk dia berjaya kali ketiga tu kadang tak sampai 5 bulan pun.
During daripada 3 ke 5 bulan pun dia dah dapat satu kejayaan dah, Okey, Fuad ada tanya macam mana adakah kita nak buat kita nak dapatkan artikel tesis kita, untuk tesis kita kena dapat 5 tahun terkini. So adakah SLR teknik dia? Okey, SLR tu one of the approach. Tapi untuk dapatkan artikel 5 tahun terkini tak guna SLR pun tak apa. And kita gunakan advanced search, kita boleh filter, gunakan beberapa keyword. Cuma dengan menggunakan beberapa keyword, dengan menggunakan dengan log database dengan berapa tahun, kita boleh dapatkan artikel 5 tahun terkini. Jadi SLR pun buat cara yang benda sama. Jadi kita buat tu bukan buat SLR. Kita sekarang ni mencari artikel 5 tahun terkini, tetapi kita dah ada keywords dan kita tahu nak explore kat database mana. Apa yang kita buat tu adalah approach yang sama macam SLR. Kita bukan buat SLR. Kebetulan apa yang kita buat ni pun SLR pun buat. Kita nak buat tesis. Bila nak buat tesis, kita identify keywords. Kemudian kita dah tahu dah tengok database mana. Kemudian kita cari bahan. Ternyata apa yang kita buat, Encik SLR pun buat benda yang sama. Macam tu ya. Jadi sebenarnya dia bukan dia saya. Ada manual ke? Saya tanya-tanya sebab memang sebab saya cari bahan untuk tesis pun memang macam guna apa advanced search lah, ada macam SLR punya teknik. Jadi saya tertanya-tanya ada manual searching ke? Untuk maksudnya untuk sebab orang cakap maksudnya kita kan sebelum kita kan guna advanced search kan untuk SLR tu. Maksudnya kalau tesis, pencarian tesis, adakah ada teknik yang manual yang lain? Tak ada, sama je. Sama je kan? Nak buat tesis ke, nak buat artikel ke, isu dia sekarang kita nak dapatkan bahan. So tema dia kita nak carikan bahan, nak cari channel secara habis-habisan. Maksudnya tak ada lagi apa terdapat, semua kita dapatkan. Okey, the way untuk dapatkan habis-habisan tu kita kena ada beberapa keyword. Lagi banyak keyword lagi bagus. Biasanya kita gunakan keyword 3 hingga 5. Okey, sorry, 3 ke 5 pula. 3 ke 8. So ada orang guna 8 keyword, ada guna 7, ada guna 6, 5. Lagi banyak keyword yang kita pakai, lagi bagus. So you guna database apa? Ada orang guna database Web of Science dengan Scopus. Kalau tanya saya, lagi banyak database, lagi bagus. Dengan gunakan banyak keyword, dengan gunakan database, mungkin kita dapat terima mungkin 500,000 artikel. Okey, daripada 500 artikel tu kita screening. Mungkin ada yang overlap, ada yang tak sesuai. So kita screening. Mungkin last kali yang kita sesuai untuk kita buat synthesize, mungkin 150 artikel saja. 150 artikel tu buatlah apa-apa. Orang nak buat paper conceptual ke, orang nak buat paper general review ke, orang nak buat paper original artikel ke. Jadi benda tu boleh buat. Saya nak buat SLR, buatlah SLR. So teknik itu bukan teknik untuk SLR saja. Teknik itu boleh digunakan untuk semua sekali. Jadi bila nak dapatkan kaedah tu, okey, berbeza-beza. Visual ataupun sistem dekat Emerald ada sikit beza. Dekat SunDirect ada beza sikit filter dia. Tailor dia. Jadi bila kita masuk kat semua tu beza-beza. Okey, try pula dekat Web of Science. So Web of Science boleh baca semua artikel yang berindeks Web of Science. Try juga Scopus. Jadi try kat Scopus cuma dapat bagi detect dekat hyperlink publisher, tapi tak dapatkan full artikel. Beza pula search dekat bahagian publisher, okey kita boleh dapat download full artikel. Beza dia subscribe atau open access. Itu je. Jadi kalau tanya saya, adakah kita buat SLR? Kita bukan buat SLR, tapi kita boleh buat SLR. Cuma kebetulan teknik yang kita buat tu seakan-akan macam teknik SLR. Kita bincang dalam tulis artikel literature review, salah satu teknik adalah SLR. Tapi bukan SLR saja. Ada banyak teknik lain kan dalam tulis artikel dalam literature review. Okay, ada lain-lain? Okay, sambil-sambil tu Okay, ada beberapa yang saya share. Sekejap saya kena buka sekejap. Kena pilih file dulu. Okay. Okay, contohnya macam ni.
Mana pula artikel ni? Okey ni. Okey, contoh dia kan, ini semua ada dalam kita punya Google Drive link tu. Nanti you tengok, you explore lah. Kalau boleh ambil satu hari relax half day ke, ambil semua yang saya bagi tu simpan buat satu folder, susun elok-elok. Okey? Alright, nanti saya share sekejap. Dia lama sikit nak buka file ni. Okey, saya stop share. Saya nak kena share balik. Okey, yang ni. Apa yang saya share sekarang ni, ini adalah template Emerald. You tak payah buat apa dah. Saya dah siap dah template Emerald ni. You tinggal nak copy and paste je. You tinggal copy. Okey, tengok kat sini. Okey, time news Roman 12. You guna je, you punya nanti pindah, you copy paste kat sini je. Dah buat dah template ni. Jadi you ikut je template ni. Ini template Emerald lah. Contoh template Emerald saya buka kan. So dah ada dah sampai paper type ni tak buat pun tak apa. Kita letaklah apa yang kita rasa betul. Kita rasa macam katalah saya rasa dia general review. Sorry. Saya rasa dia general review. Tiba-tiba sampai dekat apa? Sampai dekat editor tukar pula jadi literature review. Jadi jangan risau, benda ni bukan kita yang tentukan, publisher yang tentukan. Kan? Jadi kita pun tak tahu kan. Jadi saya petak baliklah kan. Asal saya type apa? Research kan. Asalnya research paper. Okey, ini kita ambil, kita ikut. Okey, sama juga nanti nak buat introduction. Kan? Kenapa saya nampak, kenapa tak nampak ni? Sebab saya tengok dekat Emerald, perenggan ni pendek. Jadi sebab tu saya pun buat perenggan pendek-pendek. Macam ni pun berapa ayat? Satu ayat je, satu titik je. Satu titik je kan, macam satu ayat panjang lah. So perenggan dia tak panjang-panjang. Jadi kenapa perenggan saya ni pendek? Sebab saya tengok style dekat jurnal tu saya nak hantar, memang style dia perenggan pendek. Jadi kita pun ikutlah style perenggan pendek. Nanti kat sini dia konsep dia time news Roman, single spacing 12. So perenggan pertama tak payah tab, perenggan kedua kena tab. Okey. Kemudian selesai dekat introduction, sebab saya tengok introduction tak panjang, saya pun introduction tak panjang. Terus literature review, macam-macam lah literature review ni kan. Cuma saya pilih style macam ni, literature review lepas tu 2.1. Perenggan pertama tak payah tab, perenggan kedua semua tab. Okey. Ini semua format ni dah ada. Okey. Ini go through lah semua literature review. So table dia macam ni. Jadi saya pun ikutlah style dia. So dia pakai table 1, dia dah bold. Jadi you tak payah ubah lah. Memang macam ni lah format dia. Jadi you pun letak lah you punya variable masuk kat sini, lepas tu explanation. Jadi table dia style dia macam ni. Memang dia tak ada garis tepi, tak ada garis tengah. Dia cuma ada garis atas, garis bawah macam ni je. Ini style table dia. Apa tu label kat atas. Kan? Lepas tu masuk metodologi. Samalah cerita lah metodologi. Dah habis cerita metodologi nanti, masuklah saya ada tambah hipotesis, research hypothesis. So saya buatlah research hypothesis kan. Ada 4 kat slide saya. Jadi saya laporkan ke 4 tu. Okey, kemudian result. Okey, result. Okey, adalah beberapa table, macam ni table 2, table 3, kan. So format ikutlah size dia. Ni figure. Figure dia tak kacau lah. Selagi figure ni boleh dilihat, boleh dibaca. Okey. Kalau table dia duduk kat atas, ni figure letak kat bawah. Kalau table dia label kat atas, kalau figure label kat bawah. Tu kena tengoklah, kadang-kadang setiap jurnal dia ada berbeza-beza format. Okey. Okey. Alright. Ni cerita dia lah ni gambar rajah yang ada. Okey. Kemudian ada banyak lagi gambar rajah. Semua sekali 17 muka surat termasuk appendix. Tu yang banyak sikit. Okey, ni table, tengok table kat atas. Table kat atas. Jangan risaulah bila dia kenapa table dia dekat, bukan kena selang ke? Kalau label-label selang tak selang ni kadang-kadang publisher kadang-kadang kita terlepas nak space, nanti dia pun akan ada buat selang. Tu kadang-kadang tu kelebihan kalau ada editor. Ini kesalahan saya lah. Discussion pendek, conclusion dapat pendek. So yang ni biasa yang saya kena tambah baik lah kan. Sebab dah biasa dalam engineering dia tak payah cerita panjang-panjang kan. Bila kita buat dalam social science,
dia ada macam ni sikit. Lepas tu reference. Reference kena ikutlah style ni. Dia dah ikut style dah ni. Kalau style dekat Emerald nampak ni, tajuk dia kena ada muka kata ni. Style Emerald. Jadi kita kena ikutlah style dia. Jangan fikir pula semua pakai APA, kita ikut cara APA. Kena tengoklah cara reference dekat Emerald macam mana. Kan. Okey. Lepas dekat reference, kita ada appendix. So saya letak appendix lah. Ni semua appendix. Appendix lepas reference. Ni semua lepas reference. Jangan lupa satu lagi adalah tak ada dalam ni adalah acknowledgement. Nanti nak submit dalam sistem, make sure kena isi acknowledgement lah jika perlu. Lagi-lagi dapat postdoc, saya tak sure, tengok yang siapa buat postdoc. Takut postdoc pun kena tulis sikit acknowledgement, terima kasih kepada dah beri dana postdoc ke, kena ada tengok dekat bahagian acknowledgement lah. So ini contoh yang paper Emerald lah. Jadi yang lain-lain nanti you tengok dekat Google. Saya nak tunjuk bahawa benda ni ada dalam kat Google Drive tu, takut you tak tengok nanti. Alright. Anything yang saya nak tambah sebelum saya nak bincang tentang hala 7 sebenarnya. Nak bincang hala 7 sebelum saya ni. Ada soalan nak tanya yang berkaitan dengan kita 15 modul ni, apa-apa nak tambah, apa-apa nak request, apa-apa nak komen ke, nak kritik ke, open lah. Jadi apa yang you rasa you perlu lagi daripada 15 modul ni? Okay. Doktor dapat nama Kaizen ni pun based on research ke? Apa dia? Nama Kaizen ni sebab saya kerja dekat Pro 2, orang panggil saya Kaizen dah kat sana. Oh ya ke? Sebab saya kalau kebetulan memang ada a few lah, banyak kalau tengok kat Malaysia ni kalau ada company Kaizen tu ada kaitan dengan saya sikit lah. Sebab daripada zaman saya kerja lagi orang nak panggil saya Kaizen, ada orang panggil saya Kaizen, ada orang panggil saya Kamban. Kalau panggil Ban, saya pusing belakang lah, tengok panggil saya. Ada panggil Zen pun saya pusing belakang sebab orang kerja panggil saya Kaizen, ada orang panggil saya Kamban. Sebab dekat Pro 2 memang saya duduk kat unit tu, jaga kat Kamban sorter. Jadi orang panggil jauh lagi. Ban. Kalau Ban tu tahulah game Pro 2 ni. Kaizen memang dah lama dah, memang something like macam Japanese style kan. Jadi memang kalau sebut Kaizen ni pun dah notify dah. Jadi kalau kawan-kawan saya pergi mana-mana pun, kalau pergi KL ke mana-mana dia tengok ada kaitan Kaizen ni, kita step. Weh, yang ni company kau jadi advisor juga. Ni belum lagi. Ni dah. Itu orang. So yang kat Tanjung Malim tu, tu under wife saya lah, Kaizen Renovation. Sebenarnya tu center untuk industri, untuk buat training untuk industri, untuk otomotif, tapi itulah ekonomi problem. Convert terus jadi R&D company lah. Kontrak ada kontrak tu untuk berapa tahun untuk buat training untuk orang industri. Tapi tak dapat buat because of economy problem, tu convert. A few lah, banyak lah kalau you tengok company ada Kaizen, tapi tak semua lah. Ada sebahagian yang saya jadi advisor. Alright. So Kaizen ni bidang bahasa Melayu dia adalah penambahbaikan berterusan. English dia continuous improvement. Itu maksud Kaizen tu bahasa Jepun. Okay, apa nak tambah-tambah lagi sebelum saya nak tutup? Saya nak tutup jam pun dah pukul 4. Okay, kalau sambil-sambil tu minta tolong tanya. Okay, saya risau ni sebab kita yang ada sekarang ni separuh je, dah 27 je. Jadi kalau apa-apa minta saya ada juga a few yang personally WhatsApp saya, tapi saya rasa kita tak perlu lagi nak lain kalau peribadi Tapi kalau tanya saya, tanya je dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang soalan you tanya tu pun orang lain nak tanya tapi dia malu. Tanya je dalam grup WhatsApp tu, nanti kita respon. So ni jadi macam kita punya grup WhatsApp tu yang official dia panggil macam grup community lah. Aktifkan grup ni lah. Kalau boleh, kalau lepas-lepas ni kalau jumpa apa-apa yang kaitan dengan artikel je, ingat je grup ni. Oh, nak share lah dekat grup WhatsApp ni. Teruskan dalam hidup dalam community lah. Supaya tak ada kesorangan lah. Saya risau juga 45 orang ni mungkin ada duduk dan diam seorang je. Okay. Alright, saya nak cerita. Sekejap, saya nak komen sebelum saya nak tutup. Baru saya tahu apa bila saya tengok ni kan Yelah, Fazila nak apply dulu, nanti baru dia nak tanya. Okay. Alright, sekejap saya nak ada yang on tu, saya nak mute. Okay. Sekejap saya nak stop share. Jadi saya nak share balik sekejap. Mana-mana yang ada kat sini. Sekejap saya nak share sekejap.
Okay. Ya, tak ada apa ya, saya cuma nak ambil front page je. Okay. Kita dah sesi closing sesi closing. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya. Bagi saya sikit masa untuk saya buat closing. Okay, dari segi officially saya ucapkan terima kasih lah kerana join first batch, bukan second batch, first batch. Saya sendiri pun nampak ada beberapa kekurangan dan kekurangan tu lah saya nak dapat maklum balas. Apa yang saya terfikir dalam masa 5 hari ni, satu sebenarnya saya tak fit. Saya minta maaf sangat. Saya sebenarnya menahan sakit sebenarnya, sleep is. Tapi itulah sebab duduk je pun okey je lah, tak bergerak sangat kan. Jadi ada benda yang beberapa kekurangan. Yang pertama kekurangan saya adalah first time saya tak dapat deliver dengan tempoh masa yang saya rancang lah. Bukan disebabkan tak cukup masa ke apa dan sebagainya. Tapi lebihkan kepada saya tahu benda tu saya kena deliver panjang. Mungkin saya punya perspektif awal mungkin saya rasa benda tu mudah dipahami. Jadi ternyata apa yang sangkaan saya kurang tepat lah. Jadi maksudnya yang join 45 orang ni saya rasa aras dia memang aras baru nak start up lah. Start up maksudnya baru nak mula lah. Maksudnya first day lagi saya dah rasa dah, alamak, memang buat 5 hari ni memang tak cukup ni kalau gaya macam ni. Jadi ternyata memang sangkaan saya betul lah. Jadi saya kena ada extra 1 hari lagi. Itu yang pertama yang saya perasan lah. Okay. Jadi untuk yang pertama tu, sebab saya nak tengok poin-poin ni, takut saya lupa. Database artikel Web of Science tu kena explore. Okay, Scopus termasuk Simago. Ini bonus lah sebab masih ada lagi universiti yang masih lagi apply era dengan mindset. Okay. Kemudian top publisher, okay, kita ada 7 SciDirect, Emerald, Taylor, Springer, InDesign, Emerald, Sage dengan Willy. So kena try pergi website. So saya rasa slide tu agak detail. Dan semua dah ada arahan berapa link website ni semua dah ada, kena explore. Okay, saya tahu kat sini yang pelbagai bidang, especially paling banyak sekali adalah social science. Okay, kalau you kata bidang saya ada tak, bidang saya tak ada, okay, kena explore macam saya sebut. Kalau betul-betul bidang kita tak ada, betul. Macam bidang saya pun dekat jurnal ada satu je, International Journal of Lymphedema tu ada satu je. Tapi saya boleh juga hantar kat jurnal-jurnal yang lain. Okey, sebab dekat skop tu ada yang dinyatakan dalam bidang-bidang kita, ada masa kita kena buat multidisiplin dan sebagainya. Okey. Nombor 2 kita dah explore Journal Finder, Suggester dan Matcher. Tak semua ada 4 je. SciDirect ada Journal Finder, Willy ada Journal Finder, Springer ada Journal Suggester, lepas tu Manuscript Matcher untuk Web of Science. Okey, jenis-jenis artikel kita dah cover kan? Kita dah cover research, literature, conceptual, journal review, short communication, book review. Ada satu lagi proceeding kita tak sempat nak buat. Okey, kemudian kita dah tengok bedah artikel, jadi pun kita akan ada sambungan nanti. 100 tip and trick kita dah cover dah. Okey, 10 langkah berisik chief editor pun kita dah buat. Okey, ingat ini adalah optional bukan wajib. Sebab kita ada orang dia lebih suka orang kata Ricky dulu. Kalau betul dia sesuai, baru kita buat full text. Kalau tidak nanti tak nak buat full text, terus kena reject. Okay, kita dah tahu semalam bahawa ramai yang PM saya malam tadi sebenarnya. Dia kata first time dia tahu bahawa bab 1, bab 2 boleh tulis artikel banyak. Sampai dia tak pernah terfikir pun yang bab 3 pun boleh tulis artikel. So memang ada banyak cara pindah tesis. Okay. Kemudian penulisan artikel ayat seperenggan. Ini pun sama. Kita pun tak dapat cover sepenuhnya. Semalam hujung petang cover sampai abstract. Ini saya nak plan untuk tambah 1 hari lagi untuk cover yang ni. Jurnal pilihan dan juga proceeding. Nanti kita bincang sama-sama lah bila free. Saya rasa nanti mungkin kita try buat hari-hari yang sebab tengok ni macam tak ramai kan. Mungkin saya kena ambil 1 hari cuti kot. Hari Sabtu ke hari Ahad ke, kita try kat situ nanti. Tapi kalau Sabtu Ahad saya free bulan Ramadan je. Saya takut bulan lain saya tak boleh. Okey, bukan apa yang dekat ni memang penuh ni. Esok sampai bulan puasa dah penuh. Okey, alright. Kemudian 5 template tulis artikel, semua tu saya dah share dalam Google Drive sebenarnya. Tadi kita tunjuk sikit kan, kita refresh balik macam mana template, okey, macam mana tadi nak belajar 5 jenis, apa outline dia ada. Dan saya pun tak boleh bagi template detail sebab template detail adalah template dekat publisher. Tapi dalam Google Drive tu dah diberi semua template tu.
Ada yang tak ada lah, macam Sage, Willy, kadang-kadang dia tak ada template. So kita memang kena ikut kat author guideline. Sebab tu saya kata kena download author guideline, download FAQ, download senarai semak untuk memudahkan kita untuk terbit artikel. So kita pun dah tengok book review, review satu buku je pun boleh terbit. Tapi dia tak panggil journal, kita panggil book review. Tapi still book review boleh dapat Q1. Okey, pilihan open access, kita pun dah tanya, ada orang nak cepat. Pilihan open access ni saya tak suka sebut, tapi itulah dia punya beza paling ketara adalah kecepatan tapi kena bayar. Tapi bayar tu mahal. Saya tak nak you pergi satu lagi kumpulan yang bayar mahal, kemudian dia akan discontinue. Jadi saya bawa top publisher punya open access. Okey. Kemudian sukses menjawab pembetulan amendment sesi pagi tadi. Kita tengok contoh-contoh pembetulan, kemudian kita buat jadual amendment, jawab semua supaya audit check, kita dah jawab semua respon. Jadi sebelah kaki untuk terbit. Kemudian kita pun dah daftar akaun Pablon ni, kita dah daftar akaun Pablon. Kemudian kita dah cover juga pagi tadi tingkatkan hash index dengan citation. Kemudian tadi cerita pasal reviewer, macam mana nak apply. Memang setiap jurnal ada platform dikatakan open to be reviewer sepanjang masa. So boleh tinggalkan info dekat website ataupun you email je chief editor. Macam saya, email je chief editor. Buat ayat simple, I'm request to be reviewer, I'm attach my CV. So CV kena ada. So apply lah. Kalau ada rezeki, dapatlah jadi reviewer. Okay. Almost 15 perkara ni. Okay. Sekarang kita bincang berkaitan step. Sekejap saya tengok dekat bahagian chat kalau ada tambahan. Tak keluar pula bahagian chat ni. Okay. Kita dah apa-apa kat bahagian chat. Sekejap Okay, ada. Ada yang target Aidawati kata satu objektif, satu artikel, satu hipotesis pun satu artikel. Boleh. Sebab ini salah satu strategi yang kita bincangkan. Saya tengah buat paper review, syukriah. Ni sebenarnya kan kena berani. Sebab saya tahu orang sains jarang buat paper review. Why not you cabar diri sendirilah. Orang sains pun boleh buat paper review. Challenge yourself to publish dengan percuma. Betul? Kita dah belajar hari ini memang saya guide you all. Ni memang untuk yang top publisher percuma, bukan kena bayar. Bukan pilih open access. Sedang cari idea untuk publish paper. Okey, mulakan dengan apa yang ada depan mata. Maksudnya yang apa yang ada dalam penulisan tesis, dalam research kan. Mulakan dengan yang ada depan mata. So cuma kena tambah baik. Jangan buat masa ni yang terdekat ni jangan cuba fikir benda yang barulah. Boleh fikir apa yang ada. Melainkan kalau dah tak ada apa-apa, dah kong dah kan. Okey. Alright. Sekarang ni kita punya plan. Apa nak buat ni? Hari ni dah berapa bulan? Hari ni dah berapa bulan? Saya boleh lupa hari dah hari ni. Hari ni dah masuk 2 hari bulan. Hari Jumaat, 2 hari bulan 4. Okey, tak lama lagi nak masuk bulan puasa dah, bulan Ramadan. Okey, apa yang you patut buat sekarang ni? Okey, discussion kat group official. Okey, go through semua dekat official semua. Okey, yang kedua, kita dah boleh tulis dekat artikel jurnal. Okey, mungkinlah stage awal ni mungkin saya tahu rancak dekat grup WhatsApp tu nanti mungkin stage untuk dapatkan jurnal. Maksudnya nak pilih jurnal. Okey, bila dah explore nanti nak okey tak hantar jurnal ni. Nanti mungkin kita sama-sama 45 orang ni sama-sama dalam grup WhatsApp tu kita tolong menolong lah. Mungkin okey jurnal ni kena tengok kat mana nak tengok author guideline. Kan. Benda tu kalau tanya saya pun kalau kata dia katalah, pakcik macam mana nak tengok author guideline ni? Saya pun kena buka komputer dulu. Bukanlah kata saya hafal semua benda. Ni jurnal apa ni? Jurnal kat Taylor. Saya kena buka kat Taylor dulu. Tengok okey dekat bahagian ni. Tapi itulah kalau kebetulan you tanya tu saya depan komputer memang tak ada masalah. Tapi kalau tengah you tanya tu saya tengah bercakap macam ni memang tak dapat reply lah. Okey, jadi boleh mulakan dekat grup community kita, dekat grup WhatsApp tu untuk tanya apa-apa berkaitan. Okey, dan boleh dah. Ada orang tanya PM, bila boleh start hantar artikel? Mulai besok. Mulai besok dah boleh hantar artikel lah, secepat mungkin lah maksud dia. Jadi kita akan review. Tapi you hantar esok, jangan kata saya pulang besok. Jadi kalau siapa yang dah hantar tu minta komunikasi lah. Komunikasi dekat dengan saya ke. Kalau bab-bab yang artikel ni bila dah submit, boleh email. Nanti saya akan bagi spesifik email. Okey, saya tak buat lagi email saya akan buat email khas. Untuk you all ni saya akan kena buat email khas. Tak bercampur dengan email lain lah. Ni email untuk saya semak artikel saja. So email urusan apa bayaran ke urusan apa tu dengan payment
Kaizen tu. Tapi ini urusan untuk consider saya terima untuk paper review. Nanti kalau untuk paper review bagilah detail, kadang-kadang you bagi paper review tapi tak tinggalkan email address. Bagi letaklah nama dan email address supaya saya tahu yang ni paper siapa, nak email kat siapa nanti. And okay, tengok keadaan. Kalau saya rajin memang pen merah. Kalau saya tak berapa nak rajin, saya pakai yang orang kata word checker tu lah. Saya apa nak review memang saya tak suka word checker tu, saya suka relax je. Depan memang saya tutup semua PC saya, handphone saya pun letak tepi, memang saya akan ni. And minta kejar saya. Itu satu lagi part, kena kejar saya untuk dapatkan komen tu. And itu dah memang kita tulis dalam poster, nampak ni, bonus percuma semakan satu artikel. Jangan pula nanti dah lepas dah publish satu artikel, hantar lagi tak satu je lah. Nanti kalau yang paper nombor 2 tu nanti cerita lain lah, nak berkolaboratif ke dan sebagainya. Okay. Yang kedua saya nak buat declaration. Takut orang salah faham. Saya buat benda ni bukan nak kena masuk nama saya. Saya ulang balik, yang saya buat ni to you all. Apa saja, saya tak kisah you nak collaborate dengan siapa. Tugas saya dapat artikel, saya nak review. Tak ada langsung, takut orang salah faham, saya ingat saya nak masuk nama saya. Tak ada, saya tak nak nama saya. Kalau nak masukkan nama saya tu kena bincang, kita kena buat kolaboratif. Itu pun kolaboratif belum tentu saya terima. Tengok bidang juga. Okay, jadi saya tak nak nama saya diletak begitu saja. Saya bukan niat saya macam tu. Niat saya nak review itu saja. Bukan kata nak masukkan nama lah, kalau nak buat geng ke tak, tu cerita lain. Itu kita sembang lain. Tapi dalam kes ni, apa saja you bagi, itu saya nak review. You nak tutup, you nak buat artikel dengan siapa tu tak kisah. Saya tak ambil tahu benda tu. Saya cuma nak tahu artikel ni macam mana saya nak review supaya boleh menemui. Saya kena, okay. Kalau boleh sebab template tak nampak. Kalau boleh ada berapa maklumat saya nak. Nama penuh you. Nama lah, yang boleh pandai nama lah yang saya boleh Roger nanti dekat grup WhatsApp. Nama, kemudian saya nak kena tahu in term of emails. Nombor 3 kalau boleh nombor telefon. Kenapa? Sebab saya ni modifikasi apa-apa urusan telefon ni kan, WhatsApp. Email, telefon, kemudian beritahu saya jurnal mana you nak hantar. Kalau boleh nama jurnal dan publisher lah. Okey, jurnal A dekat Emerald. Jadi saya tahulah saya akan pergi dekat Emerald, saya akan pergi dekat jurnal. Okey, ini cara saya review kan. Okey, you bagi nama jurnal, saya buka dekat jurnal tu. Okey, dan kemudian saya tahu kat publisher mana, baru saya review artikel. Sebab saya akan tengok, okey. Minta maaf, cara saya memang saya akan review, tengok style jurnal tempat you nak hantar. Bukan saya review macam tu. Jadi kalau you hantar je tak bagi maklumat tu, saya akan tanyalah, ni nak hantar jurnal kat mana ni? Jadi boleh tak beritahu jurnal apa, publisher apa, senang saya nak review. Mungkin dah selama ni dah berpuluh-puluh tahun, mungkin you jenis orang yang tak kisah kan, review je lah kan. Tapi saya memang saya kisah. Saya nak tahu jurnal mana yang you nak hantar, publisher mana. Jadi saya senang untuk saya buat review. Okey, nanti communicate dah dengan saya. Jangan lari pula. Ada orang takut dengan saya, pen merah, takut komen saya, takut. Nanti jadikan macam kawan-kawan je. Nanti kalau masa saya tengah review, kalau saya tak faham, saya tanya direct. Tengah-tengah review tu, kalau saya tak faham tu, saya WhatsApp lah. Ni peringkat ni apa cerita kan, saya tak pernah jelas. Jadi make sure jangan left group. Sebab saya nak ada komunikasi pula masa nak buat review tu. Okay. Jadi urusan yang saya nak beritahu lah, mungkin kalau saya tulis dalam pen merah, saya nak kena scan dan saya nak kena email lah. Okay, kalau saya boleh buat word pakai words je, terus email pakai words. Make sure urusan email, you ada email yang aktif. Jangan pula nanti pakai email yang tak aktif, saya send diam, tak ada respon. Okay, jadi kemudian nanti bila dah dapat komen, dah siap apa semua, atau pulang. Kalau tanya saya nak bincang dengan supervisor pula, bincang dengan supervisor dulu, pokoklah dia nak ubah. So saya tak nak lawan supervisor. Saya punya konsep supervisor king lah kat sini. Itu urusan you dengan supervisor. Kemudian kita submit. So kalau ada submit, ada yang tak clear, tak jelas, minta Roger lah. Saya rasa saya dah bagi detail dari kat words tu. Ayat email, macam mana nak buat cover letter, macam mana template, semua dah ada kat situ. Nanti kalau ada yang kurang, Roger dalam grup WhatsApp, mana kita boleh bantu, kita bantu. Untuk submission, okay, submission kena relax, tak boleh last minute dan sebagainya. Ada yang tanya dengan grup saya tak paksa sebab benda ni kita orang cuma buat servis sebenarnya untuk kita punya company sendiri. So untuk kerja-kerja kita orang juga, kita memang ada lantik seorang je proofread kita orang yang kita kata kita
Dia pun tak nak ramai-ramai, dia pun tak nak pening kepala, dia engage dengan our company, kita pun guna proofread dia seorang je. So itu memang kita dengan dia je. So kalau you berminat untuk pakai proofread kita orang kat sini, kita punya simple je. You bagi artikel, kemudian kita keluar quotation dan kita beritahu estimate berapa hari nak siap. So ada harga urgent, ada harga yang standard. Jadi sebenarnya urgent dengan standard lebih kurang je hari, tak jauh beza. Nanti tengok kalau you kata okey, proceed, tak okey tak apa, tak ada ambil hati pun. Jadi sebab ini platform, saya pun tak buka ramai orang ni, buka yang mana yang macam ni je. Kan? Buka dekat saya punya conference, itu pun buka itu je. Conference saya pun biasa-biasa, sangat biasa-biasa. Conference sebulan sekali dan itu pun lebih pada platform nak bantu sahabat-sahabat yang consider nak grad, nak cukupkan artikel perindeks era je, cukup. Tapi untuk yang Scopus saya tak buat. Jadi Scopus memang kita hantar dekat top publisher. Nak hantar dekat book review, kalau nak masuk dekat era tu small. Jadi ada banyak lagi universiti yang kat Malaysia, bukan RU dan sebagainya perlukan saya yang book review dan era tu. Contohnya Politeknik, College Community, untuk kenaikan pangkatnya dia perlukan book review dengan. Jadi saya tackle yang kecil je. Jadi untuk yang kita yang besar-besar ni, yang PhD dia perlu Scopus dengan Web of Science ni memang saya tak buat conference. Yang tu memang kena hantar dekat top publisher. Okay, itu plan dia. Nanti saya akan bagi maklumat detail kat mana email address nak hantar tu, nanti saya akan bagi. Saya tak create lagi email tu. Nanti saya akan create email tu, nanti saya bagi. Okay, kemudian dalam masa terdekat ni lah, bukan masa terdekat lah, mungkin lepas raya lah. Lepas raya nanti just in case to be volunteer lah kalau nak cuba. Saya rasa dalam ni nama besar-besar juga join dalam grup kita ni. Jadi kalau rasa-rasa macam kalau saya ada opportunity atau peluang untuk mengajar tentang artikel, saya akan start lah kata dengan sahabat-sahabat saya dah ada grup dah. Grup yang panggil grup TOT. So just in case kalau tiba-tiba ada contoh lah, kita mulakan dengan biasa-biasa, mungkin ada setengah universiti untuk student final year project dia, untuk menerbitkan artikel, untuk degree final year project untuk terbitkan artikel. Mungkin kalau date tu memang saya tak boleh, saya akan open lah dekat TOT ni, jangan malu dengan scan. Saya pun tak boleh nak petik, saya open lah. Siapa yang also nak ambil, nak jadi trainer, kalau nak ambil yang ni, you ambil lah. Jadi saya tolak dekat you all lah, kalau memang saya tak boleh. Ada setengah memang banyak. Kalau ikutkan sekarang ni, memang 2 minggu ni. Minggu depan 1 minggu lagi. Okay, minggu ni memang krem betul-betul. Jadi memang semua nak settlekan sebelum Ramadan kan, memang saya tolak je. Saya tak tahu nak bagi kat siapa. Saya tolak, mana ada kawan-kawan saya terdekat, saya dah bagi dah. Kawan-kawan trainer saya dah bagi dah. Tapi untuk artikel memang tak ramai. Tak ramai yang ada modul saya ni. Kadang-kadang orang saya, aku tak tahu nak cerita H index lah. Dia tak boleh cover H index. Aku tak biasalah pasal database ni. Kau je pegang database ni. Okay. Ada yang nak buat ayat demi seperenggan tu pun dia pun tak ada. Nak merisik chief editor pun dia tak ada benda tu. Dia orang nak nota saya tapi dia orang segan lah. Tapi kalau untuk yang TOT ni saya bagi je. Jadi you cover lah dan sebagainya. Biasanya universiti nak bagi talk bukan lama pun. Kan nanti 3 jam, half day. Kalau 1 hari. Yang kita ni kalau you betul-betul 15 modul ni, 3 minggu pun boleh cover. Kalau betul-betul nak cover betul-betul relax memang 3 minggu lah. Separa relax 2 minggu, boleh sekali dengan hands on. Kalau laju macam kita sekarang ni lah. Laju pun tak dapat nak habiskan 5 hari. Okay, itu saja dari sudut saya nak katakan hala tuju. Okay, dari segi TOT, gunalah segi TOT tu, kok lah boleh gunakan nanti untuk cantikkan CV, nak masuk-masuk mana-mana, nak minta jadi lecturer ke, nak minta postdoc, orang tengok fish ada segi TOT penulisan artikel, jadi strong benda tu, at least boleh cantikkan CV. Saya rasa tu kuat sebab kalau orang tengok kat CV, you ada certificate untuk TOT untuk penulisan artikel berindeks Web of Science dengan Scopus. Kenapa saya letak tajuk macam ni? Sebab di universiti memang nak nampak Web of Science dengan Scopus. Saya boleh je buat TOT artikel jurnal, tapi saya nak letak Web of Science dan Scopus sebab orang akan nampak sijil tu bahawa okay, you willing, you tahu teknik untuk terbit artikel dekat Web of Science dan Scopus. Dan cuma saya akan bagi sijil tu selepas you dah berjaya untuk submit artikel tu dekat publisher. Nanti forward kat saya kan, biasanya kalau you hantar dekat sistem tu, dia automatik akan keluar email tau yang kata you dah berjaya submit. Yang tu forward dia dekat saya ataupun dekat email Kaizen tu, nanti bermaksud kita boleh releasekan satu sijil lah. Satu sijil untuk TOT untuk you all lah. Nanti simpanlah sijil tu. Okey, saya buka soalan lah untuk kita tanya. Dah habis dah sebenarnya untuk TOT ni.
Okey, mulai nanti yang tu saya tak boleh jawab sekarang. Kalau kata bila satu hari nak buat tu nanti saya tengok dalam kalender saya, bila saya free nanti saya propose lah. Proposekan beberapa hari supaya you all setuju atau tidak. Tapi saya plan try weekend lah. Sama ada Sabtu ataupun hari Ahad ataupun hari cuti. Sebab saya rasa saya tak buat kat weekdays lah. Saya takut weekdays takut tak ramai juga macam ni. Anything nak tambah soalan? Siapa makcik lambai tu? Skyhub. Skyhub tu lah makcik lambai. Kalau you buka kat Skyhub tu, tengah you masukkan tajuk artikel tu, lepas tu search nak dapatkan full text tu, dia melambai je. Itu namanya pakcik melambai. Satu lagi kalau dah kenal makcik melambai, kena kenal pakcik gen. Apa pula pakcik gen tu? Pakcik gen tu pakcik Lipgen East. Pakcik Lipgen ni kalau nak buku apa pun semua ada. Semua buku research method dekat dunia ni ada dekat Lipgen East tu. Jadi saya baca juga, saya pun cari buku juga dekat Lipgen East. Ni cari buku. Ini kalau saya dekat chat yang ni untuk dapatkan full artikel Skyhub. Ini nak dapatkan maklumat. So No Yunus tanya ada deadline tak ada? Tak ada expired bila-bila you nak hantar lah. Katakanlah memang you sibuk sangat tahun depan nak hantar tak ada masalah. Itu maksud saya lah. Itu dah memang tugas saya, memang saya dah beritahu dalam ni memang percuma untuk saya makan jadi dia boleh hantar. Sedang cari idea nak publish paper 2 hari bulan. Okey, hari ni 2 hari bulan Okey, ada apa-apa lagi nak tambah? Silakan. Doktor, ni tulis kejap apa nama yang buku tadi tu? Dah tulis dah. Dekat bahagian chat. Cuba tengok. Cuma in waiting room. Oh, saya in waiting room. Patutlah. Patutnya saya kena copy paste untuk everyone. Sekejap saya copy. Untuk everyone. Okey. Dah. Saya dah share dah. Dapat tak? Okey. Yang Lipgen East tu untuk cari buku. Skyhub tu nak dapatkan full artikel. Okey. Sama je dekat Skyhub. You copy paste je. Dodol artikel yang tak dapat tu masuk kat Skyhub. Lipgen East, you boleh filter lah sama ada nak type nama authors ataupun nama buku. You boleh dapatkan e-book lah. Jangan orang jual pula. Saya ada ajar dekat seorang individu ni. Dia jual pula buku dekat Doctorate Supper Group. Lepas tu dah kena ban lah. Orang dapat Lipgen East free, dia jual pula. Yang Skyhub tu saya tak pernah pula guna tajuk. Selalu saya guna DOI. Tak boleh lah guna tajuk tu. Boleh? Boleh. Saya lagi balik. Saya tak pernah guna DOI, saya guna tajuk. Dia guna tajuk. Paste je tajuk tu. Paste je. Memang betul. Orang dulu belajar pakai DOI. Saya pun belajar. Pakai DOI. Nasi tu khusus kat belakang. Pakai DOI. Ya ke DOI? Saya pun try copy. Elok je pakai tajuk. Kawan duduk sebelah. Lepas tu try lagi. Lepas saya try lagi. Dan selepas tu saya tak pernah guna DOI. Dan tak pernah guna DOI tu ayat saya. Dan saya guna tajuk sebab saya senang saya cari artikel lah, tak dapat full text je. Jadi saya copy dah tajuk. Lepas tu saya space lah dekat Skyhub tu. Yang ada gagak hitam tu kan yang kat binatang yang paling bijak buat masa ni Nanti saya try. Yang set tu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya pernah baca tahu artikel ni. Dia macam dia analyse scope macam research semasa US election. Okay, lepas tu dia macam cerita pasal paper, apa yang punya scope, apa isu-isu dia. Macam Syada nampak macam orang buat macam short communication macam UNESCO tu. Simple macam tu lah kan. Dia macam namanya inobtrusive method. Itu nama jurnal dia ke apa? Bukan, dia method dia, cara. Method dia. Maksudnya dia, janganlah mama tengah cakap. Saya faham. Method lah. Maksudnya the way dia ikut step by step proses tu lah pakai method tu. Okay? Maksudnya dia ambil yang secondary data. Yang open source. Macam tengok apa ni kerajaan-kerajaan akhbar. Okay. Lepas tu dia buat analyse. Boleh? Dia buat analyse banyak lah macam isu-isu dia. Lepas tu maksudnya approach dia diterima lah. Keadaan macam tu diterima untuk dituliskan artikel. It's good? Okay. So saya nak tahulah kalau kat Malaysia contoh nak buat macam tu, kita kena minta kebenaran daripada
apa tu? Sumber Paper tu. ke? Sumber tu. Saya rasa cuba tengok artikel yang dah publish. Biasanya benda-benda macam ni Betul. memang dia ada mention tak dalam method dia dapat kebenaran dan sebagainya. So just in case, sebab saya pun tak tahu, ni pun you cakap ni baru saya terbayangkan. So kalau dalam method tu sendiri dia cakap, biasalah kalau dalam bidang medical, memang kita dalam bab 3 tu memang dia cakap data dah dapat permission dengan board, ethic board. So kalau dalam tu mention dalam method, maksud kita berkena buat benda yang sama lah. Sebab takut data tu memang ada clause kan, memang data tu boleh diambil tapi dengan mendapat kebenaran. Tu mungkin. Okey. Ini Nur Syuhada Jasni ni pun sekadar tu share lah kan. Dia bukan orang biasa-biasa ni pun dah publish biasa dekat Emerald dah. Kan? Tak, Syuhada saya tahu you join sebab because you nak tengok another platform lagi. Jenis-jenis apa-apa lagi yang you boleh terbit dekat publisher kan. Tapi itulah once you dah biasa dah terbit dekat Emerald, you dah tahu tau step nak hantar ke Emerald macam mana. You just ada satu benda skill yang you dah ada, you just follow. Okay, you dah tahu dah satu start Emerald macam mana. Now you try another platform pula. Okay, nak try another, macam you cakap tadi lah, nak pakai method lain ataupun nak pakai publisher lain. So sebenarnya kan kalau you dapat contohlah 3 style kan, you dah boleh stop sekejap. At least you dah tahu dah, aku tiap-tiap tahun aku boleh hantar dekat Emerald satu artikel sebab aku dah tahu dah style Emerald macam mana. Jadi you dah tahu dah sebenarnya. Kalau tanya saya, Emerald is something like we know that. Macam saya tak hantar proofread tau, saya buat sendiri. Jadi saya dapat komen memang English saya lemah. Tapi consider dia tak reject. Itu saya suka dekat Emerald. Jadi part pun dia bagi peluang untuk kita terbit. Jadi ada setengah-setengah orang memang kalau macam student saya memang lupakan yang lain. Dia dah dapat ke Emerald, dia tak hantar dah sebab lain. Sebab dia dah tahu dah. Cuba saya pesan kat dia, okay, just in case kalau tiba-tiba Emerald dah tak boleh follow dah cara kita, jadi you kena ada option yang lain untuk you. Macam saya tak banyak tau, saya 3 je. Kalau hantar dekat Emerald, saya dapat soal sidik. Kalau saya hantar kat InDesign, saya nak buat topik baru, itu pun konsep paper je. Kalau saya nak buat paper engineering, saya hantar kat Taylor. Saya 3 tu je saya punya teknik yang betul-betul saya buat selalu. Jadi macam Nur Syuhada Jasni, saya rasa you kena dapatkan macam tu lah. You muda lagi, you dapatkan track tu. Rasanya kalau dapat track tu, you tahulah macam mana you nak. Okay, method macam ni aku try kat sini, method macam ni aku try macam ni. So kalau you dapat track, dan satu lagi Nur Syuhada ni sebab you dah biasa. Cuba you tengok siapa chief editor. Cuba explore yang jurnal Emerald yang you terbit itu, cuba check siapa chief editor dia. Cuba you trace dia. So dia jadi chief editor kat mana lagi. Macam tu juga penting kan. Okay, thank you. Okay. Doktor, sorry nak tanya. Okay. Selain pada yang top 7 publishers tu, kalau macam saya guna American Chemical Society, ACS ni okay tak? Society okay, alright. Itu okay. Cuma kena tengok lah kan. Biasanya dia ada beberapa jurnal yang okey dengan jurnal tak okey. Jurnal tak okey tu maksudnya masih lagi muda lah. Kena tengok dia punya tahun bila. Itu okey, itu okey. Cuma society tu kan, American Society. ACS. Cuma kenapa saya kata saya tak letakkan tujuh dia, sebab saya mengandaikan yang kita tujuh ni kebanyakan dilanggan oleh Universiti di Malaysia. Betul tak? Okay. Yang macam you sebut tu belum tentu Universiti Malaysia langgan. Jadi sebab tu saya tak masukkan. Jadi kalau saya masukkan banyak top publisher pun takut saya tak sempat cover 5 hari. Tapi yang you sebut tu okey, pernah saya dengar dalam bidang saya pun ada kat situ. Okey, terima kasih. Cuma you kena check lah kan. You dah belajar Web of Science, you dah belajar Scopus, cuba tengok jurnal tu macam mana. Kalau you free, try Google chief editor, background ni macam mana. Kalau tengok, okey. Tengok dia ni pengajian hantar kat Standard Right ke kat Emerald, maksud chief editor tu okey lah. Okey. Ada lagi nak tanya, ramai kat sini, Saya pun tak, ramailah. Saya cakap dah hujung-hujung ni, yang dalam ni kawan-kawan saya juga, sahabat-sahabat saya daripada universiti, rakan-rakan industri, pernah join kursus-kursus saya sebelum ni. Ada yang saya ingat lebih daripada 3-4 kali lah. Ada peserta cohort, ada peserta yang join dulu 3 in 1. Macam-macam lah, sebab tu ada yang saya kenal lah. Tapi tak sedap juga nak cerita individual dalam ni kan. Terima kasihlah untuk support untuk TOT ni, dan kita cuba yang terbaik lah apa yang kita boleh buat dengan teamwork dalam TOT ni. Betul.
Ya. Boleh tak nak tanya pendapat doktor, sebab doktor, pengalaman doktor buat pasal masjid. Kalau macam saya buat pasal khairat kematian, apa artikel-artikel yang mungkin lah macam best untuk buat saya buat? Saya tak kisah pasal khairat kematian. Sebab bagi saya dalam topik-topik Islamic economic ni, Islamic management atau Islamic economic ni bukan disebabkan topik. Disebabkan sesuatu yang nak bagi. Cakap terus terang kalau orang buat kuanti, dia bagi soal sidik. Itu kekuatan. Apa saja topik yang ada soal sidik, dia akan membuka ruang untuk orang follow. Itu kalau kata khairat kematian, kalau you ada soal sidik, saya rasa dia laju. Okay, you buat kualitatif. So bila buat kualitatif, cuba you fikirkan apa yang menyebabkan orang nak ambil kita punya topik tu. Ada orang dia tak ada idea. Contohlah saya tak ada idea. You buat khairat kematian soal sidik, dia terus ambil. Ya aku nak buat tajuk khairat kematian lah sebab dah ada questionnaire. Okey, itu tarikan. Macam kita buat kualitatif, apa tarikan kita sehingga orang boleh ambil kita punya citation untuk buat kajian. Ingat 80% orang kat dunia ni yang nak buat research, dia tak tahu nak buat apa lagi. Macam saya review je kan. Paper khairat kematian, boleh buat research ni, nampak? Saya orang yang macam tu. Maksudnya lepas baca baru ambil sebab tengok idea baru. Tapi you fikirkan, cuba you study dalam kualitatif, kebanyakan orang yang terbit paper kualitatif ni, apa yang tarikan dia buat? Apa tarikan yang boleh orang lain sambung kajian ni? Contoh dalam kajian you boleh buat template, you boleh, contohlah kalau kata nak buat pengurusan, you buat plain template, nak mengurus management dalam ni. So you propose satu template untuk mengurus. Plain template tu you letak dekat appendix. So yang tu orang akan ambil you punya tu. Jadi mungkin you nak bincang tentang metodologi yang sesuai untuk buat khairat kematian ni. Jadi orang tahu okey, nanti kalau nak buat tajuk ni kita tahu metod apa nak kena pakai. You cuma kena fikir sekarang ni penulisan artikel macam mana boleh attract orang untuk sambung kajian dengan sedikit pemberian kita. Contoh soal sidik orang beri, senarai semak orang beri. You punya, saya rasa orang kualitatif yang agak mahal sikit adalah senarai semak tu. Senarai semak tu ambil satu topik. So bila nak buat satu aktiviti tu, dia ada checklist dia. Okey, nombor satu apa, nombor apa. Jadikan checklist tu sebagai boleh buat satu aktiviti, you buat satu kotak. Okey, checklist pertama apa boleh buat, contoh dan sebagainya. Jadikan dia macam satu simple form, letak kat appendix. Itu akan dapat satu tarikan menulis artikel lah. Kalau contohnya checklist ataupun senarai semak tu kita copyright kan, dia tak boleh nak ambil dah, dia kena kiranya dia kena. Kalau tanya saya lah, dalam artikel tak payah kita nak tunjukkan C apa semua, tak payah. Supaya bagi orang free nak cite. Tapi yang dia orang tak tahu yang baru you dah copyright benda tu. Kalau saya copyright benda tu untuk saya self defend. Tapi untuk tulis artikel saya tak letak pun logo C tu. Sebab saya tak nak orang takut dengan logo tu. Bila letak C je orang macam cuba run away lah. Saya tak nak. Cuma biar dia orang tahu bahawa benda tu memang saya dah copyright. Jadi macam itulah maksud saya. Dia kena cite kita lah. Tapi kalau jadi macam orang cuba nak aniaya ataupun nak kenakan kita relax je. So benda ni sebenarnya saya dah copyright dah. Jadi dia tak boleh buat apa-apa lah. Apa-apa kalau saya either one lah. Saya pergi copyright dulu ataupun saya publish artikel dulu. Sebab isi barang copyright ada dua, publish dengan unpublish. So kalau saya publish dulu artikel, saya buat copyright pilihan. Tick lah publish tu. Kalau saya nak bagi copyright, saya tick unpublish dulu baru saya publish artikel. Jadi yang penting kita protectkan kita punya checklist tu sebagai self defense. Nombor satu self defense untuk melindungi kita dulu. Sebelum takut nanti kita yang buat, kita kena balik. Tak nak macam tu. Okey, terima kasih doktor. Sama. Itu juga Alang nak tanya tak susah sekarang ni bermula, kalau you buka website MyPo, tak silap saya awal bulan ni, semua you boleh hantar secara online. Permohonan untuk buat copyright secara online. Senang je. Copyright tu. Kalau you nak nanti saya boleh, kalau you nak lah saya share dalam group kita step by step macam mana nak copyright you punya idea. You boleh copyright framework, conceptual, design, senarai semak, questionnaire, apa lagi. You nak metric literature review tu pun you nak copyright, semua boleh copyright. Okay, sekarang dah senang, maksudnya tak payah pergi MyPo, isi je borang, tapi you kena ada satu borang tu, you kena print, you kena isi, dan you kena berjaya sumpah. You kena ada satu borang tu, you kena berjaya sumpah. Sumpah pergi kat area rumah you all lah.
hantar tu juga dengan ada borang, dengan wang pos, okay, you bagi benda tu secara online. Kan? Benda tu nanti dia akan proses lah. Jadi mudah lah. Tapi sebenarnya kalau siapa free pergi je kat MyPo tu, kat Bangsa lagi best. Pergi walk in je. Nampak macam kecil. Tapi simple lah. Ingat harta intelek, copyright boleh valid selepas kematian kita 50 tahun. Copyright boleh diwarisi. Abah tak ada harta. Abah cuma ada copyright je. Ambil lah seorang sikit-sikit copyright Abah ni. Gunalah copyright ni kau nak jual balik ke apa semua. Inilah harta yang ada. Tapi kalau saya baca, saya memang banyak baca. Ni antara topik memang kalau wife saya boring. Kenapa? You tahu tak? Ada seorang mamat ni, dia dapat jual dia punya patent ke copyright. Harga dia jutaan, tahu tak? Tu pentingnya kita kena copyright masa kita muda-muda ni. Kita nak beli harta tak ada. Kita copyright je. RM85. Mana tahu besok-besok lusa kita boleh jual 8.5 juta ke? Benda ni. Kan? Jadi anggapkan satu investment lah. Kan? Kalau beli emas, jual emas dapat untung kan? Lepas ni buat copyright, jual copyright. Kan? Oh, Doktor. Copyright dengan patent tu sama Dia macam ni. Copyright maksudnya literasi. Semua bentuk penulisan. Okay. You nak protect dalam penulisan. Formula penulisan. Apa lagi? Kalau macam orang social science, questionnaire penulisan. Senarai semak penulisan. Dia dalam bentuk penulisan. Teks. Literasi kita panggil. Jadi mungkin kalau Syuk, mungkin lah kan. Ada resipi masak ke resipi buat kek kan. Itu copyright. Okay. Tapi kalau macam produk tu, produk mekanik. So benda tu ada technical, ada fungsi dia. Ada secret dia. Itu patent. Cuma tahun lepas kita ada minta patent tau, Doktor. Bawa opsi lah. Tapi tak berjaya sebab dia kata benda tu bukan reality sebab study tu dah lama. Sebab bila kita minta tu, bila kita dah sampai stage yang akhir, tiba-tiba dia baru keluar peraturan baru pula. Kata dah kena baru tak boleh 2-3 tahun lepas. Maksudnya projek ni pun dah 2-3 tahun lepas start. Dia tak mau macam tu. So tu kena reject dah patent tu. So patent tu daripada universiti ke dekat sampai ke MyPo dah? Dah sampai peringkat universiti. Oh, peringkat universiti. Tu kena mohon semula je. Mohon semula je balik. Ya. Tu dah habis ni tak tahu dah supervisor macam mana. Try lah. Saya selalu seorang evaluator tu. Minta balik. Sayang sebab benda tu orang pun tak percaya yang kita berjaya buat kan. Orang bercakap. Protect. Patent cubalah. Patent ada risiko juga. Bila you dah hantar sampai MyPo, tak semua lulus. Sebab ada bila kita tak sedar, rupa UPM dah buat dah. Itu ada possibility juga. Tapi tak apalah, try dululah. Sebab universiti yang payung tu, patent mahal dekat RM20,000. Itulah kalau sebab saya memang ada collaboration dengan industri sebenarnya. Kan? Lepas tu saya punya aim nak ada patent lah juga kan. Dia best patent ni kalau saya lah kan. Saya buat patent, saya nak licensing. Contohlah saya ada patent, so ada industri nak guna, dia ambil lah guna saya 3 tahun ke, digunalah saya punya ni. Tapi dia bayarlah RM500,000 ke, ambil lah. Itulah. Tapi kalau kata you nak jual, ambil lah patent tu, kita modal RM20,000. Kita jual lah berapa ratus ribu, bagi sikit kausi pulang balik modal, kita buat patent kat universiti RM20,000, bagi universiti RM20,000, balance kita ambil lah. Sebab saya punya aim pun patent, lepas tu collaboration, lepas tu saya nak apply untuk IR dengan TS. Eloklah. Kalau IR dengan TS, kalau you nak jumpa right person dekat Tanjung Malin, saya ada orang dia lah, dia boleh guide you kalau you nak. Okey, tapi sebab dia kena ada attach dengan industri juga kan, mungkin lagi. IR payah sikit lah. Kalau TS tak nampak ala tuju yang jelas lagi sebenarnya. TS tak nampak ala. TS mungkin lah, kalau kena gaya orang yang manage TS tu boleh do something lah. Buat masa sekarang ni nak ramaikan ahli tu je. Pada peringkat awal tu lagi lah. Siapa minta dapat tak ada interview, tak ada apa. Jadi macam saya sendiri tak join TS pula. Jadi macam saya rasa saya tak perlu lagi. Dalam akademik saya tak perlukan TS sebab saya tak nampak fungsi dia. So kalau macam IR saya tak perlu lagi sekarang sebab saya tak perlukan IR tu. Tapi saya memang mengajar orang IR. Jadi consider bila saya dah keluar pada dunia akademik ni, mungkin saya kena apply lah dua-dua tu. Tapi itulah, you kena keep practice lah. Macam saya keep practice engineering. Saya memang almost research keran saya memang buat sistem. So anytime bila saya nak apply TS dengan IR tu boleh lah. Cuma makin lama lagi lambat you apply makin susah. Betul. Dulu yang sekarang dengan sistem makin susah lah. Makin susah lah, complicated lah. Okay, betul.
Tapi kalau you dah ada semua tak complicated. Yang complicated kalau tak cukup syarat. Kan? Kalau cukup syarat okey. Kan? Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada lain-lain tanya pasal 15 modul ni dan lain-lain perkara apa yang nak penting tu sekadar nak kongsi lah kan. Dalam saya sayang you ada banyak apa yang ada dalam tesis you tak jadikan artikel. Sama juga you ada banyak idea, you ada banyak something yang you hasilkan. And tak kisahlah adapt ke, novelty ke, sesuatu yang innovation atau baru, pastikan protect lah. Kalau dalam bentuk literasi, dalam bentuk penulisan, teks, sistem pun semua copyright. Kalau mechanicals, secret, boleh buat patents. Kalau you orang seni, ada design, ada buat 3D ke, 2D ke, ataupun nak buat tudung ala-ala lagi hebat daripada Nolofa, okey, itu namanya industrial design. So you boleh protect untuk industrial design. Tapi itu cost sikit lah. Industrial design cost sikit, patent cost sikit, copyright lah yang tak ada buat cost. Lepas tu saya apa-apa, saya pun kalau macam saya nak patent, saya copyright dulu. Saya copyright dulu sebab idea tu boleh tulis dalam bentuk teks. Saya lakarkan idea tu dalam bentuk teks, kemudian saya copyright. Bila saya ada bajet, so saya go through the patent. So secure dulu copyright by literasi. Jadi lepas tu baru saya buat patent. Itu dah saya buat. Nak tunggu patent mungkin lama. Sementara nak tunggu patent, saya copyright dulu. Itu saya punya advice lah. Sama dengan Syuk dia kan. Nak tunggu patent lama, copyright dulu. Copyright dulu. Copyright idea, orang kata. Lepas tu bila dah sampai masa nanti baru kita patent. Dia bukan kata dah copyright tak boleh patent, tak. Dia dua parti yang berbeza. Copyright, patent. Jangan risau. Kalau you dah copyright, you boleh patent lagi. Tak ada masalah. Jadi yang penting owner tu orang yang sama. Okay, ada soalan? Saya memang sesi petang ni tak ada apa dah. Kalau ikut saya dah tak ada apa dah. Sehingga nak berbincang je apa-apa yang boleh. Sebab ini platform yang ada sebelum kita tutupkan kita punya TOT ni. Supaya apa lagi yang mungkin simpan daripada hari Isnin itu nak tanya boleh tanyalah. Ataupun ke depan. Maksudnya ke depan ni nak tanya silakan. Boleh tanya. Okay. Ada? Doktor, challenge doktor tu untuk publish paper tu, challenge tu buat berapa lama tu? Yang mana? Yang publish paper tu kan. Okay. Cabaran untuk publish paper kan, lepas habis TOT ni, cabaran tu kan. Buatlah cabaran sebelum nak menyambut hari raya ke. Sebab kalau kita buat sekarang, mau dalam saya lah paling. Kalau macam you tahun depan kalau macam you sekarang ni purpose untuk postdoc kan? Ya, betul. Jadi kalau nak fulfillkan postdoc buat yang tu dululah. Kalau apa setahun 2 tahun, setahun dulu satu-satu Lepas tu boleh sambung lagi setahun lah kan. Okey. Tak apalah, terpulang lah. Kalau tanya saya mungkin macam mungkinlah saya tak tahu you mungkin nak ada satu lagi bidang orang kata macam ada orang lain panggil hobi kan. Okay, satu kita dalam bidang sains, satu lagi mungkin you nak go through bidang social science satu. Macam you cakap tadi lah, mungkin ada orang dia suka bidang sains, second bidang dia culinary. So ini pun kan saya pernah cakap dengan my wife ni kan, kalau lah kita ni kan ada masa lapang kan, simple je kan, kita buat satu lagi minat kita masakan. So beza kita dengan chef Wan, beza dengan chef lain, kita punya masakan siap ada copyright. Kita claimer kan copyright apa kan, biar semua tukang-tukang masak dekat Malaysia ni goyang dengan kita kacau je. Resepi, buat resepi je, ni copyright resepi ni pun copyright. Maksudnya kalau orang nak guna resepi kita kena bayar royalty. Macam harimau menangis tu ya doktor? Harimau menangis tu dia nak trademark. Lain. Trademark dia logo R tu register. Okay. Tapi syarat untuk trademark pun sebaiknya kena copyright dulu. You katalah buat kek kan, orang kata dekat Sarawak punya kek lapis kan. You pun orang Perak tak panggil berlapis, kita panggil nama lain kan. Namanya kek bertekad. Jadi you protect lah kek bertekad. Kan. Ada dia punya resepi tu kan. Itu copyright lah. So mungkinlah macam orang marketing, saya ada buat kek ni, gambar dia ni, ini bahan-bahan umum. Siapa nak bahan-bahan detail saya boleh bagi, tapi ini ada copyright. So bila nak guna benda ni kena bayar royalty lah. Kedai kek guna saya punya resepi, dia kena bayar royalty lah sebab saya copyright.
Tu best tu sebenarnya. Kan? Ada resipi-resipi yang best. Selama ni tak boleh lah ni rahsia nenek moyang. Sampai bila sampai rahsia nenek moyang? Copyright je. Kenapa? Orang nak guna kena bayar. Kan? Macam tu lah. Dapat. Orang kita dapat passive income. Okay. Tu antara benda-benda sepihan nak buat. Wah, sambutan Hari Raya dengan menghantar satu artikel. Tapi kan saya pun nak raya juga tau. Kalau you hantar artikel sebelum raya, saya pun review lepas raya. Kan? Kadang-kadang you all raya, saya tak raya. Kan? Semua hantar sebelum raya, alah saya seorang tak raya. Malam raya review punya artikel. Kan? Raya tu tak raya kan. Rentas tak rentas. Kan? Bolehlah ambil platform, okey kita buat cut off. Katalah sebelum raya you boleh buat. Okeylah yang siapa nak at least ada orang kena ada deadline baru dia akan push untuk dia menulis. Saya okey je, tak ada masalah. Kan? Okay. Terima kasih Nur Yunus. Yunus terpaksa leave sebab dia ada nak pergi travel. Terima kasihlah Nur Yunus support. Okay. Fazila tanya, tak apa dia hantar kemudian lepas raya pun boleh. Saya raya 30 hari tau. Lepas 30 hari pun saya review. Tak adalah. Lepas saya balik tu saya review lah. Saya pun banyak lagi review ni. Aduh, marah geng-geng cohort. Ada part yang hantar proses progress cohort pun saya tengah nak review, tak nak habiskan ni. Doktor, nanti jangan lupa doktor kata nak share yang pasal surau tu. Nanti saya share dalam grup WhatsApp boleh yang pasal bulan Ramadan tu boleh. InsyaAllah. Dah ramai dah. Saya ingat dah almost ada last check 50 lebih orang dah. 50 orang yang dah berbayar lah. Target nak kumpul 50,000 tu kena ada 500 orang lah. Apa nanti saya share dalam grup WhatsApp tu. Doktor, kelas tu malam ke macam atau? Saya tak nak plan malam sebab malam kita nak tarawih apa semua. Sekarang surau masjid dah boleh tarawih. Tak, saya plan lah macam mungkin saya buat tu tak tahu pukul berapa. Saya ingat petang-petang kot. Maksud saya video rakaman. Dia bukan video live. Kita pun ada urusan. Jadi saya bagi video rakaman. Kemudian saya letak sekali dengan slide. Jadi ada slide dengan video rakaman. Jadi bila-bila free you tengok lah. Dan video tu tak lama. Saya cuba nak ambil kurang pada sejam. Santai-santai je supaya sambil-sambil nak memasak juadah tu boleh dengar lah video tu. Dapat semangat. Sambil memasak dapat semangat. Macam tu lah. Itu video rakaman. Cuma saya tak dapat time lagi. Saya nak fikir. Tak berani nak berjanji time, takut tak boleh nak fulfill. Jadi saya tengah fikir bila waktu sesuai bulan puasa ni. Saya ingat yalah kalau waktu-waktu lapang lah. Macam waktu lapang saya mungkin lepas duha tu kan. Dekat pukul 8 pagi tu saya free. Time tu lah saya berfikir nak buat apa hari ni, tajuk apa, point apa, kemudian nak buat video. Mungkin lepas-lepas Zuhur ke, tak tahu lepas-lepas Zuhur ke lepas-lepas Asar saya upload lah. Tapi bukan malam. Malam tak. Malam tu lepas maghrib tu memang kita dah off dah kan. Kita nak pergi solat dan apa dan sebagainya. Dia bukan malam lah. Tapi video tu you boleh macam kelas kita tak dapat join ada video rakaman macam tu lah. Saya rasa saya kena buat video rakaman lah sebab dia boleh tengok sampai bila-bila kan. Bila-bila boleh tengok. Jadi dia 30 lah. 30 video dengan 30 slide. Sama-sama support lah kan. Saya tak ambil profit pun kat situ. Saya tak ambil pun. Duit tu memang saya bagi. You for back in pun akaun surau. Bukan akaun saya. Akaun surau. Kan. Sama-sama lah. Kan. Itu pun berangkap KPI saya lah. Bukan KPI lah. Itu memang tugas saya AJK masjid tu. AJK surau tu untuk bagian dana ekonomi. Jadi itu salah satu jugalah. Kan. Sambil itu nak cari juga bulan puasa apa lagi bersedekah yang infak yang kita boleh buat bulan puasa. Sambil-sambil dapat ilmu, sambil-sambil itu berinfak. Doktor, maaf nak tukar topik sikit. Sebab sambil dengar cakap doktor ni saya tengah survey pasal artikel. Okay. Tadi saya ada tengok satu jurnal ni, dia punya publisher dekat SJR, dia tulis John Wiley and Sons Limited. Tapi bila tapi bila saya buka dia punya homepage jurnal tu, bila saya baca dekat about the journal, dia kata published by Decision Science Institute.
Okay, dia buat collaboration. Okay. Oh, maknanya masih lagi Willy ke? Dia macam ni. Kalau macam saya dekat UPSI, kita ada nama jurnal tu dekat fakulti kita orang. Kita orang kerjasama dekat Springer. Jurnal kita orang publish kat Springer. Jadi Springer berkolaboratif dengan UPSI. Pun boleh. So ni consider under Willy juga kan? Willy lah. Dia terbit dalam Willy tapi dia ada buat collaboration. Oh, okay. Okay. Sama. Memang banyak macam saya pun yang saya dapat Q1 tu Korea Automotive Society Association and KSEA, Korea Society Automotive Association. So yang tu duduk dekat Springer. Tapi kalau kita pergi dekat association pun ada juga website tu. Jadi dua-dua lah kolaborasi antara Springer dan tu. Okay, Springer ni pun bagus. Cuma kat Malaysia tak minat kolaboratif. Saya dah kata dah dekat almost a few university. Kalau rasa nak terus jurnal Malaysia ni nak dapat banyak citation, collaborate dengan Springer je. Kan? Sebab dia tengok universiti memang dia okey. Sebab universiti tak ada masalah. Sebab tapi itulah banyak universiti kat Malaysia try nak manage ni. Kalau tanya saya, why not kerjasama dengan Springer contohnya. Kerjasama paling senang dengan library. Engage dengan library, mesti serba salah Springer, mesti dia gaul kepala. Alamak, main library. Sebab library bayar mungkin jutaan ringgit kat Springer. So kita universiti collaborate dengan library, sit down, meeting dengan Springer, boleh tak satu jurnal dekat universiti ni parking dekat Springer. Springer mesti serba salah. Kalau aku tak collaborate, dia putus hubungan, tak nak langgan dengan Springer, hilang sejuta setahun. Itu strategi dia lah. Universiti Malaysia saya tak pasti ada tak buat collaboration. Kalau conference ada, tapi untuk artikel jurnal tak tahu ada ke tak. Tu je cara nak bagi jurnal kat Malaysia ni berkembang. Okay, parking je satu dekat sini. Bukan semua, parking satu dulu dekat Springer. Tengoklah kesan jurnal tu, impact dia besar. Worldwide dalam berguna dah macam tu. Collaborate. Hasdi, yelah kita pernah dulu 2018, lama sekarang 2021, dah berapa tahun dah, 18, 19, 20, dekat 4 tahun 3 tahun lebih sebelum ni lah Ya, terima kasih Dada. Sama-sama lah samalah, saya pun saya betul lah kadang-kadang kita kasih tak tengok gambar, kita tengok orang, dia tak ingat siapa, nama kan. Ya. Tengok muka insyaAllah kenal. Okay. Ni pun tengah cuti, cuti sekolah dah habis minggu depan dah start. Anak saya yang tahun lepas UPSR, tak ambil UPSR, tahun ni masuk tingkatan 1, Isnin ni masuk tingkatan 1, saya pun tak tahu macam mana. Dia pun kata, dah lama tak pergi sekolah, tak tahulah rasa nak pergi sekolah macam mana kan. Itulah, kau ni dah tak ambil UPSR, lepas tu pergi sekolah. Kesian lah, tak ada special lah, dia special lah. UPSR tak ambil, masuk tingkatan 1, tahu tu dah kena pakai seluar hijau kan, lelaki. Tak boleh raya menangis kat pucuk katil. Lain lah. Kalau macam saya betul-betul rasa. Saya memang setiap tahun almost hari raya memang saya break. Orang tanya juga, kenapa saya tak buat khusus yang bulan Ramadan ni, khusus-khusus yang macam ni method. Tak, saya nak santai sebab bulan puasa tu relax kan. Jadi tak nak ambil yang heavy. Jadi saya nak bagi tip pun tip yang macam kena pada bulan Ramadan lah. Maksudnya dia bunyi macam tazkirah tapi bukanlah tazkirah. Dia lebih consider macam kita dengar tu dapat ilmu sikit-sikit, masa lama dapat semangat, dapat motivasi, nak macam tak pandang belakang lah kita jalan. Walaupun kita bulan Ramadan, walaupun banyak ibadah, tapi kita masih lagi dapat something yang kita dapat pengisian setiap hari lah. Tapi dalam konteks santai, itu tema dia. Saya sendiri pun tak tahu macam mana saya nak cerita sebab saya tak buat lagi. Saya plan je macam biasa, okay, kita bangun buka puasa, sahur macam mana. Pagi tu, lepas balik subuh, okay, relax, bacalah mengaji sikit-sikit. Okay, lepas tu kan, lepas duha nanti, barulah fikir, hari ni aku nak buat apa barulah berfikir apa semuanya. Nanti dia dah okey-okey tu nanti. Kalau macam saya akan target sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur mesti siap. Kan zuhur kan, lepas solat nak menghadap nak mengaji lagi kan. Jadi, saya target lepas duha tu sampai zuhur tu, saya nak siapkan saya punya slide dengan video. Jadi biarlah benda tu saya dapat something lah. Okay. Saya kena macam tu, hidup saya memang kena manage macam tu. Kalau saya tak buat disiplin macam tu, saya tak. Macam saya sekarang ni mengajar kelas artikel ni you all ni pun, saya special thank juga. Ada sebahagian sikit apa yang saya buat ni ambil daripada kelas mengaji, kelas artikel. Kalau saya tak push myself nak bagi
bahan tu 2 hari sekali, jadi saya tak boleh nak siapkan. Jadi kena structured baru dapat. Okay, hati-hatilah Asdi jalan jauh tu. Hati-hati. Siang larat ke, insyaAllah. Bukan berlari, sambil-sambil. Tapi saya kena sahur lah. Saya kena sahur. So bukanlah apa, saya ada gastrik tapi yang mild je lah. Tak adalah orang kata gastrik yang heavy, tak lah. Tapi itulah, tahulah badan sendiri kalau tak sahur esok, justlah. Okey, semua dah habis. Saya pun tak ada apa dah sebenarnya. Saya menunggu soalan-soalan daripada you all. Kalau dah tak ada, kalau ikut jam pun dah 4.50. Saya ucapkan terima kasih semua dengan TOT ni, first time. Saya rasa kalau kita dapat jumpa face to face menarik. Mungkin in future bila dah okey kat Malaysia ni, saya nampak dia punya formula dia semua dah dapat vaksin. Mungkin kita akan kembali betul-betul back to normal betul-betul. Mungkin saya plan ketika tu mungkin dah ada second batch ke, mungkin nanti kita jumpa kat mana-mana, at least kita refresh satu hari dekat mana-mana, dekat UKM ke mana-mana ke, platform mana-mana ke, nak you all datang kat UPSI ke. So kita konsep macam alumni lah, at least kita bolehlah try buat setahun sekali, at least kita jumpa, kita meet berterusan lah maksudnya. Mungkin kita boleh bincang isu-isu semasa lah Kalau macam dalam bidang tertentu macam accounting dari MIA, so kita jumpa setahun sekali bincang pasal isu account. Jadi mungkin dengan you all pun saya boleh buat jumpa setahun sekali, something like jumpa, bukan dinner sangatlah, dinner ke tu tak kisah, tapi paling penting kita upgrade kita punya knowledge masing-masing. Masing-masing boleh share, mana tahu dalam ni sahabat saya Fuad ke Hasdi boleh cakap setengah jam, apa dia nak kongsi tips, masing-masing boleh kongsi tips, macam tu lah kita jadikan macam satu aktiviti. Benda tu lah, sembang sekarang memang tak nampak tapi at least mana tahu benda tu betul-betul boleh jadi realiti, kita boleh meet. Jadi first thing first, terima kasih, dan saya tak nak hilang grup ni. Terima kasih semua, 45 orang sebenarnya. Memang saya menunggu partisipan 45 tapi tak dapat. Campur saya 46 lah, tapi tak dapat. Saya ramai lagi yang sibuk minggu ni. Saya tahu minggu ni memang sibuk. Ada universiti baru start first class, ada yang memang minggu-minggu terakhir sebelum Ramadan memang sibuk. Anak pun nak sekolah Isnin ni, jadi macam-macam aktiviti dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf memilih tarikh ni. Tarikh ni je saya free. Saya dapat 5 hari. Isu saya dah dapat 5 hari penuh. Untuk pengetahuan semua, saya cuti. Saya memang apply cuti. Minta bos saya lulus cuti ni. 5 hari ni cuti. Memang saya memang bukan nak apply outstation ke apa semua. Saya memang apply cuti untuk 5 hari. Untuk fokus pada TOT ni. Cuma dia ujian sikit lah. Jatuh Ahad malam tu saya sakit. Sleep disc tu. Tapi recovery lah. Dapat solat Jumaat tadi. Lega dah. Dapat juga. Okay. Anything sebelum kita tutup? Terima kasih semua. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Nanti saya video pagi tadi pun saya tak share, nanti video ni pun saya share. Anything, kalau apa-apa jangan cara nak kita terus hidup adalah kita aktifkan grup WhatsApp. Saya cubalah dengan masa-masa terhari, tapi tak boleh bergantung pada saya lah Saya cubalah setiap hari saya cerailah cari something apa-apa yang saya boleh share dekat grup WhatsApp, at least macam notes ke apa-apa supaya kita terus ada aktif je grup WhatsApp tu. Cuma nak pesan satu je, supaya kita guna grup WhatsApp. Mungkin kadang-kadang bukan kata you, saya pun tak simpan. Jadi kalau apa-apa saya bagi bahan dekat grup WhatsApp tu, you simpan lah. Simpanlah. Kat mana-mana, seminggu sekali ke sebulan sekali ke, you simpanlah benda tu supaya dia tak hilang lah. Kadang-kadang tukar handphone lah, anak main handphone hilang dan sebagainya, save. Kadang-kadang kan orang minta balik kat saya, kadang saya pun tak simpan. Itu kelemahan saya kadang-kadang, macam dah bagi ke orang, alamak, saya pun lupa nama file apa saya simpan Itu kena simpan elok-elok lah Okey, sama, saya pun minta halal juga dari segi, yalah you bayar untuk kos ni, minta halal dengan kos yang you bayar. Okey, saya pun sama, halalkan dengan semua ilmu yang saya bagi.
Okey, mohon maaf lagi sekali atas segala kekurangan dan kesilapan lah. Saya gembira dapat juga, bukan senang nak dapatkan figure 45 ni untuk buat 5 hari ni. Ramai yang tanya nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. Jadi you pergi juga. So terima kasih banyak-banyak. Semoga kita akan berjaya lah, akan sukses untuk menerbitkan artikel jurnal di top publisher, lagi-lagi yang tidak berbayar tu. Jadi dapatkan jadi realiti, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.